Ahli jutawan itu berpura-pura pergi melancong, tetapi dia menemukan apa yang pengasuh itu lakukan dengan anak-anaknya. Tiada bunyi berdecit pada kunci. Encik Rashid telah meminyaki selak pintu sendiri pada malam sebelumnya, menyediakan pentas untuk perangkap sempurna beliau. Rumah itu diselubungi ketenangan yang menipu, seolah-olah ketenangan sebelum badai, atau begitulah sangka beliau. Tangannya, tegap dan berbalut sarung tangan kulit hitam, memulas tombol pintu utama dengan perlahan-lahan yang menyakitkan. Beg bimbitnya berada di tangan yang satu lagi. Bukan kerana ada kerja, tetapi kerana ia adalah sebahagian daripada penyamaran. Dia sepatutnya berada 3.000 meter di udara, terbang menuju ke persidangan di Dubai. Rumah itu sepatutnya kosong tanpa kehadirannya, memberi laluan kepada pengasuh baharu itu untuk menunjukkan warna sebenar. Rashid membenci ketidakpastian. Sejak kematian istrinya, hidupnya telah menjadi satu jadual, peraturan, dan keheningan wajib. Dia telah memecat 4 pengasuh dalam 6 bulan, seorang kerana lewat 5 minit, seorang lagi kerana menggunakan telefon semasa memberi makan kembar, seorang lagi hanya kerana gelaknya terlalu nyaring untuk sebuah rumah yang sedang berkabung. Tetapi Siti adalah teka-teki, terlalu muda, terlalu tidak berpengalaman, dan menurut Makcik Kia, pembantu rumah kepercayaannya, terlalu biasa-biasa untuk standar keluarga mereka. Saya beritahu awak, bila awak tiada, budak itu buat perkara pelik-pelik. Makcik Kiah telah berbisik kepadanya pagi itu dengan riak risau palsu yang Rashid tafsirkan sebagai kesetiaan. Anak-anak tidak menangis, Encik, dan itu tidak normal. Anak-anak selalu menangis. Jika mereka tidak menangis, itu kerana dia telah memberi mereka ubat tidur atau menakut-nakutkan mereka. Kata-kata itu membakar dadanya ketika dia menolak pintu. Ketakutan seorang bapa yang kematian istri adalah bahan api yang berbahaya. Ia bertukar menjadi kemarahan sebelum ada bukti. Rashid masuk, meletakkan beg bimbitnya ke lantai dengan cermat dan menajamkan telinganya. Dia menjangkakan tangisan. Dia menjangkakan melihat Siti tidur di sofa. Dia menjangkakan melihat televisyen terbuka pada kelantangan penuh. Tetapi apa yang didengarnya membekukannya di ruang legar. Ia bukan tangisan, bukan televisyen. Ia adalah bunyi garau, meletup, dan berirama. Gelak ketawa, tetapi bukan tawa malu-malu. Sebaliknya gelak ketawa yang dalam, yang menyakitkan perut dan yang sudah lama tidak didengarinya di rumah itu lebih dari setahun. Itu adalah anak-anaknya, Adam dan Haziq. Rashid merasakan satu keperitan di perutnya tentang apa yang mereka gelakkan. Rasa ingin tahu dan panik bercampur. Dia bergerak di sepanjang koridor, kasut kulit mewah beliau, hanya sedikit menyentuh lantai kayu berkilat, dipandu oleh bunyi kegembiraan orang lain yang dirasakan sebagai penghinaan pribadi di rumahnya yang suram. Apabila sampai di ambang ruang tamu, pemandangan yang terbentang di hadapannya adalah begitu tidak masuk akal, begitu surreal, dan begitu bertentangan dengan sebarang norma etika, sehingga otaknya mengambil masa beberapa saat untuk memproses maklumat itu. Ruang tamu, yang biasanya merupakan kuil ketertiban minimalis dan warna neutral, kelihatan seperti pentas sebuah pementasan teater avant-garde. Dan di tengah-tengah semua itu adalah dia, Siti. Dia tidak duduk membaca buku cerita. Dia tidak menyediakan botol susu. Gadis berambut gelap itu terbaring di atas lantai, telentang, sepenuhnya terbaring di atas permaidani warna krim. Tetapi apa yang membuat Rashid ternganga tidak percaya adalah pakaian dan postur tubuhnya. Dia memakai seragam jururawat biru terang yang Makcik Kiah telah memaksanya memakai, mengatakan ia memberi kelas kepada rumah itu. Tetapi di tangannya dia memakai sarung tangan getah kuning. Sarung tangan yang digunakan untuk membersihkan tandas atau mencuci pinggan mangkuk berminyak. "Ayuh anak-anak," jerit Siti dari lantai dengan senyuman yang begitu lebar, sehingga wajahnya kelihatan cacat kerana terlalu gembira. Rashid berkedip kebingungan. Anak-anaknya, pewarisnya, kembar Adam dan Haziq yang baru berusia setahun, sedang berdiri di atasnya. Secara harfiah di atasnya. Ia adalah menara manusia yang tidak stabil dan penuh kegembiraan. Adam berdiri di atas dada pengasuh itu dengan kasut berwarna-warni, memijak logo bersulam pada seragam sementara Haziq menjaga keseimbangan di atas perutnya. Anak-anak itu memakai overall denim cerah dan baju tee putih mereka dan kelihatan seperti akrobat kecil yang mabuk adrenalin. "Hati-hati dengan angin utara," jerit Siti, dan menggerakkan badannya meniru gempa bumi yang lembut. Haziq, yang paling kecil dan rapuh, yang dikatakan oleh doktor mempunyai masalah motor, yang hanya merangkak ketika Rashid ada, kini berdiri tegak. Kakinya bergetar kerana usaha, tetapi ketawa dengan mulut terbuka, menunjukkan gusi putih kecilnya.
Bayi itu menstabilkan diri dengan meletakkan tangan kecilnya yang tembam di bahu Siti, menggunakannya sebagai palang keseimbangan, sementara abangnya Adam mengangkat tangannya ke udara seolah-olah dia baru sahaja menawan Gunung Everest. Cahaya semula jadi masuk membanjiri tingkap, menerangi debu yang naik akibat pergerakan itu. Ia adalah gambaran kekacauan yang sempurna. Siti memegang buku lali anak-anak itu dengan tangan bersarung tangan kuning terang, kakinya diregangkan dan tegang, bertindak sebagai asas kukuh menara kad manusia itu. Bagi sesiapa di luar, itu adalah gambar cinta murni, hubungan naluriah. Tetapi bagi Rashid, yang disaring oleh kesedihan kematian istrinya dan obsesi terhadap kawalan, itu adalah suatu keabnormalan. Dia melihat kuman pada sarung tangan, dia melihat bahaya pada ketinggian, dia melihat kurang hormat di atas lantai, dia melihat seorang pekerja rumah tangga menjadikan anak-anaknya sebagai tarikan sarkas. Darah naik ke kepalanya. Ahli perniagaan, ahli strategi yang dingin, hilang. Hanya tinggal bapa yang ketakutan dan majikan yang tersinggung. Apa-apaan ini, bisiknya terlebih dahulu, tidak mampu meninggikan suara. Pada masa itu, Siti membuat bunyi pesawat dengan mulutnya, dan anak-anak itu meletus dalam gelak ketawa baru, tidak menyadari figura gelap dan kaku yang memerhati mereka dari pintu, dengan beg bimbit yang dilupakan dan mata merah menyala. Rashid merasakan bahwa kebahagiaan itu adalah penghinaan terhadap kesedihannya. Beraninya dia membuat mereka ketawa begitu sedangkan dia, bapa kandung mereka, tidak dapat membuat mereka tersenyum pun. Mantra itu pecah dengan bunyi suara Rashid. Ia bukan jeritan, ia adalah guruh kering, berkuasa, dan penuh racun. Siti, kesannya segera dan dahsyat. Keharmonian fizikal yang mengekalkan ketiga-tiga mereka dalam keseimbangan bergantung sepenuhnya kepada tumpuan dan ketenangan. Apabila mendengar namanya dilaungkan, Siti mengalami kekejangan involuntari kerana terkejut. Badannya menegang ke lantai. Kembar itu sensitif seperti radar terhadap ketegangan persekitaran serta-merta berhenti ketawa. Wajah mereka berubah dari euforia kepada ketakutan dalam sekelip mata. Haziq yang berada di atas perut pengasuh itu kehilangan titik sokongan apabila dia memalingkan kepalanya dengan mendadak ke arah pintu. Kakinya gagal. Bayi itu condong berbahaya ke kanan, ke arah lantai kayu keras. "Awas," jerit Rashid, melangkah ke hadapan. Tetapi dia terlalu jauh untuk sampai tepat pada masanya. Tetapi Siti tidak perlu sampai. Dia sudah berada di sana. Refleksnya bukan seperti pekerja yang terganggu, tetapi seperti seekor singa betina. Sebelum Rashid dapat menghabiskan seruannya, Siti sudah melepaskan buku lali dan tangannya. Tangan bersarung tangan kuning yang menggelikan itu melesat seperti pegas. Dengan tangan kanan dia menangkap Haziq di udara, menahan kepalanya ke dadanya sebelum menyentuh lantai. Dan dengan lengan kiri dia memeluk pinggang Adam, menariknya ke arahnya dalam pelukan pelindung. Dalam satu gerakan yang lancar, dia berguling ke belakang dan duduk di atas lantai dengan kedua-dua anak itu rapat ke dadanya tercungap-cungap. Kembar itu kini selamat, tetapi terjangkit oleh ketakutan mendadak yang membanjiri bilik itu, mula menangis serentak, tangisan panik yang menusuk telinga Rashid. Rashid melangkah pantas melintasi ruang tamu dengan wajah pucat. "Lepaskan anak-anak saya," perintahnya, sampai kepada mereka, dan menarik Adam dari pelukan pengasuh itu dengan kasar. "Lepaskan mereka sekarang juga." Siti kekal di atas lantai dengan tangan kosong dan menggigil, memandang ke atas. Dia menyisih sehelai rambut dari wajahnya dengan belakang sarung tangan kuningnya, matanya yang besar dan gelap, penuh dengan campuran ketakutan dan kekeliruan. "Encik Rashid, awak sepatutnya." Dia tergagap, cuba menenangkan nafasnya. "Saya sepatutnya dalam perjalanan," Rashid memotongnya, suaranya bergema di dinding yang tinggi. "Dan syukurlah saya kembali." "Apa jenis kegilaan ini?" Rashid memegang Adam, yang meronta-ronta dalam pelukannya, menghulurkan tangan kecilnya ke arah Siti dan menjerit, Nana." Penolakan anaknya seperti tamparan fizikal bagi Rashid. Dia meletakkan kanak-kanak itu di sofa dengan canggung dan berpaling kepada Siti, yang mula bangun dengan susah payah. "Jangan bangun," dia membentak, menunjuknya dengan jari menuduh. "Kekal di situ, di mana sepatutnya kamu berada, di atas lantai. Adakah kamu tahu apa yang mungkin berlaku? 1 sentimeter lagi, dan anak saya pecah kepala di meja kopi." "Encik, saya mengawal mereka," Siti cuba menjelaskan. Suaranya serak, tetapi mengekalkan maruah yang pelik. "Saya tidak pernah membiarkan mereka jatuh. Kami sedang melakukan senaman." "Senaman?" Rashid ketawa pahit tanpa humor. "Kamu panggil itu senaman? Saya melihatnya.
Kamu terbaring seperti binatang, dengan sarung tangan kotor untuk membersihkan tandas itu, membiarkan anak-anak saya memijak kamu seolah-olah kamu perabot lama. Sarung tangan ini baharu, Ence. Saya hanya menggunakannya untuk bermain kerana warnanya. Mereka suka warna kuning. Ia membantu mereka menumpukan pandangan, katanya dengan cepat, cuba merayu kepada akal. Saya tidak berminat dengan alasan pusat jagaan murah kamu. Rashid menyisir rambutnya, kusut buat kali pertama dalam beberapa tahun. Image anak-anak ketawa di atasnya dan menangis bersamanya sedang menghancurkan hatinya. Saya membayar gaji yang tidak akan kamu dapat dalam 10 tahun di tempat lain. Saya membayar kamu untuk menjaga mereka, untuk mendidik mereka, untuk mengajar mereka adab dan keselamatan, bukan untuk mengadakan pertunjukan sarkas di ruang tamu saya. Rashid melihat sekeliling seolah-olah mencari saksi kekejaman itu. Lihatlah diri kamu, ia menyedihkan. Seorang wanita seusia kamu berguling-guling. Apa yang akan orang fikir jika mereka masuk sekarang? Apa yang akan istri saya fikir jika dia melihat wanita yang menjaga anak-anaknya melayan mereka seperti mainan? Sebutan tentang istri yang meninggal dunia itu adalah satu pukulan maut. Siti menundukkan pandangannya, menggigit bibir bawahnya agar tidak menangis di hadapannya. Dia tahu, dia tidak boleh menjawab. Dia memerlukan pekerjaan itu. Ibunya yang sakit bergantung kepada gaji itu. Tetapi tangisan Haziq, yang masih di atas lantai merangkak ke arahnya dan memeluk kakinya yang berseragam, memberinya kekuatan yang tidak diketahuinya. "Encik," kata Siti, dan nadanya berubah. Ia bukan lagi permohonan maaf, tetapi rayuan keibuan. Haziq sedang ketawa. Adam sedang ketawa. Mereka sudah berbulan-bulan tidak ketawa begitu. "Kamu tidak mendengar tawa. Histeria bukan kebahagiaan, Siti," jerit Rashid. "Buta terhadap kebenaran. Kekacauan bukan kegembiraan. Kamu telah mengelirukan kebebasan dengan kebebasan tanpa batasan. Kamu telah membahayakan integriti fisikal anak-anak saya demi permainan bodoh. Kamu tidak bertanggung jawab." Rashid membongkok untuk menjauhkan Haziq dari kaki Siti. Bayi itu berpegang erat pada kain seragam biru, menangis terdesak, menenggelamkan wajahnya di lutut pengasuh itu. Rashid terpaksa menggunakan kekerasan untuk melepaskan jari-jari anaknya sendiri dari pakaian pekerja itu. "Mari sini," geram Rashid mengangkat Haziq. Kanak-kanak itu meronta-ronta, memukul dada bapanya dengan penumbuk kecilnya, menolak sentuhan sut mewah berharga 15.000 dan mencari pelukan wanita bersarung tangan getah itu. Itu adalah titik puncaknya. Rashid merasakan cemburu yang begitu tajam sehingga pandangannya kabur. "Pergi dari pandangan saya," desis Rashid dengan kanak-kanak itu menangis dalam pelukannya. "Pergi ke bilik kamu, kemas barang-barang kamu, dan tunggu saya memutuskan apa yang akan saya lakukan dengan kamu dan tanggalkan sarung tangan lucu itu. Di rumah ini kami orang serius, bukan badut." Siti bangun perlahan-lahan, menanggalkan sarung tangan kuningnya dengan tenang, menampakkan tangannya yang merah dan keras bekerja. Dia memandang anak-anak itu buat kali terakhir. Adam memandangnya dari sofa dengan mata besar dan basah. Haziq masih menangis dalam pelukan bapanya. "Saya hanya mahu mereka tidak takut jatuh, Enci." Bisiknya begitu perlahan, sehingga Rashid hampir tidak mendengarnya. "Satu-satunya yang mereka hilang hari ini adalah rasa hormat," jawabnya sambil membelakanginya. "Pergi dari sini." Siti berjalan ke arah pintu perkhidmatan, merasakan setiap langkah seperti kekalahan. Di belakangnya, tangisan kembar itu semakin nyaring, memenuhi rumah dengan bunyi yang bukan lagi kegembiraan, tetapi tuntutan yang memilukan. Rashid tinggal sendirian di tengah-tengah ruang tamunya yang sempurna dengan dua anak yang tidak menginginkannya dan kemenangan yang terasa seperti abu. Di hujung koridor, bayangan Makcik Kiah memerhatikan adegan itu dan senyuman sinis dan kejam terukir di wajahnya yang tua. Rancangan itu telah berjaya dengan sempurna, atau begitulah nampaknya. Kesunyian yang begitu diagungkan Encik Rashid telah terbunuh, dan sebaliknya, kekacauan tangisan nyaring dan tidak sepadan menguasai rumah agam itu. Adam dan Haziq tidak menangis seperti anak manja yang inginkan gula-gula. Mereka menangis dengan kesengsaraan mendalam akibat ditinggalkan. Rashid duduk di tepi sofa kulit berwarna krim, dengan badan kaku dan tangan kekok, cuba menahan Haziq, yang melengkung ke belakang dengan kekuatan yang mengejutkan untuk saiznya, menjerit ke arah koridor di mana Siti telah hilang. Di hujung lain, sofa, Adam memukul kusyen dengan penumbuknya yang tertutup, dengan wajah merah dan dibasahi air mata dan hingus, menolak sebarang cubaan bapa untuk memujuk. "Sudah cukup," jerit Rashid. Tetapi suaranya, yang biasa memberi arahan di bilik mesyuarat kedap suara, pecah di hadapan histeria anak-anaknya sendiri. "Adam, Haziq, senyap."
Ayah ada di sini. Tetapi ayah adalah orang asing dengan sut gelap dan bau wangian mahal. Seorang penceroboh dalam dunia permainan dan kehangatan mereka. Rashid merasakan satu keperitan tidak berguna di dadanya. Dia mempunyai berjuta-juta di bank. Dia mengawal syarikat antarabangsa, tetapi dia tidak dapat membuat dua bayi berusia setahun berhenti menangis. Dia berasa kecil, dia berasa gagal, dan perasaan kegagalan itu dengan cepat bertukar menjadi kebencian terhadap penyebab semua itu, Siti. Pada saat kelemahan yang melampau itu, bayangan itu muncul. Mak Cik Kia tidak berjalan, dia meluncur. Dia masuk ke ruang tamu dengan ketepatan pemangsa yang menghidu darah, membawa bersama segelas air dengan ais di atas dulang perak yang berkilat sempurna. Seragam kelabu gelapnya rapi, tanpa satupun kedut. Kontras mutlak dengan kekacauan hidup yang diwakili oleh Siti. Wajahnya ditandai dengan garis-garis kepahitan yang disembunyikan di bawah topeng perkhidmatan yang cekap, menunjukkan kepuasan jahat yang Rashid dalam keputusasaannya tidak dapat membaca. "Encik Rashid," katanya dengan suara lembut dan licin, meletakkan dulang di meja kopi dengan bunyi gemerincing yang halus. "Minumlah sedikit air, Encik kelihatan pucat. Saya sudah kata perjalanan pulang ini akan huru-hara." Rashid mengambil gelas itu. Tangannya sedikit menggigil. Ais itu bergesel dengan kaca. "Mereka tidak berhenti. Mak Cik Kia, mereka tidak berhenti," gumamnya, menyapu tangan di dahinya yang berpeluh. "Sudah 10 menit begini. Apa yang wanita itu lakukan kepada mereka?" Mak Cik Kia menghela nafas panjang dan dramatik sambil membongkok dengan kelembutan palsu ke arah Adam, walaupun tanpa benar-benar menyentuhnya, seolah-olah kanak-kanak itu adalah barang museum yang menular. "Apa yang dia lakukan, Encik?" Soalannya, apa yang dia tidak lakukan? Bisik pembantu rumah itu, menyuntik racun sedikit demi sedikit. Dia telah memanjakan mereka, mengubah mereka menjadi liar. Encik lihat bagaimana dia terbaring di lantai, dengan kaki terbuka dan sarung tangan getah itu. Dia kelihatan. Dia berhenti seketika mencari perkataan yang paling akan menyakiti harga diri konservatif Rashid. Dia kelihatan seperti wanita jalanan, bukan seorang pendidik. Rashid mengetatkan gelas. Image Siti di atas lantai ketawa, kembali ke fikirannya. Sekarang, disaring oleh kata-kata Mak Cik Kia, adegan itu kelihatan mengerikan, kotor. Dia kata itu permainan. Rashid mempertahankan diri dengan lemah. Bukan kerana dia ingin mempertahankan Siti, tetapi kerana dia perlu percaya bahwa ia tidak begitu teruk. Permainan? Mak Cik Kia ketawa kering, memandangnya tepat di mata dengan keseriusan yang penuh belas kasihan. "Encik, saya telah berkhidmat di rumah-rumah terbaik di bandar ini selama 40 tahun. Saya telah melihat pengasuh profesional. Mereka membaca, mengajar bahasa, menjaga anak-anak bersih dan rapi. Budak ini, Siti ini, datang dari lumpur, Encik, dan lumpur adalah satu-satunya yang dia ada untuk ditawarkan." Adam melontar mainan kayu yang mengenai tulang kering Mak Cik Kia. Wanita itu hampir tidak berkedip, tetapi matanya berkilau dengan kedinginan beku ke arah bayi itu sebelum kembali memandang Rashid dengan lembut. "Lihatlah mereka. Mereka agresif. Mereka tidak terkawal. Itulah yang dia ajar mereka, ketidaktaatan." Dia menikmati melihat Encik hilang kawalan. "Encik, itu cara dia untuk merasa berkuasa. Gadis-gadis miskin ini selalu cemburu kepada orang yang berada. Dia mahu menjadi ibu. Dia mahu mengambil tempat istri Encik. Semoga rohnya dicucuri rahmat." Sebutan tentang istrinya yang telah meninggal dunia adalah pemicu terakhir. Rashid berdiri melompat, meninggalkan Haziq di sofa. Kesakitan kehilangan istrinya adalah luka yang tidak pernah sembuh. Dan idea bahawa sesiapa sahaja cuba merampas tempat suci itu membutakannya dengan kemarahan. "Dia tidak akan pernah menjadi seperti istri saya," geram Rashid dengan rahang yang tegang. "Tentu saja tidak, Encik. Puan adalah malaikat, seorang wanita budiman. Gadis ini berbau peluntur dan peluh murah." Mak Cik Kia bertegas, bergerak selangkah lebih dekat, merendahkan suaranya menjadi bisikan konspirasi. "Tetapi anak-anak itu tidak bersalah. Mereka keliru. Jika Encik membenarkan dia terus berada di sini sehari lagi, mereka akan lupa siapa bapa mereka, mereka akan lupa nama keluarga yang mereka bawa, mereka akan menjadi seperti yang Encik lihat hari ini." Sarkas. Rashid memandang anak-anaknya, mereka merah, berpeluh, dengan baju terkeluar dari seluar. Menangis tanpa henti. Mereka tidak kelihatan seperti pewaris sebuah empayar, mereka kelihatan seperti anak-anak yang patah semangat. Dan dalam logiknya yang songsang akibat kesakitan dan manipulasi, Rashid memutuskan bahawa kesalahannya bukan kerana ketidakadilannya atau kedinginannya,
tetapi kerana terlalu banyak kasih sayang daripada pengasuh itu. Makcik Kia betul, kata Rashid, kembali ke postur tegaknya, mengeraskan hatinya. Ini berakhir hari ini. Saya tidak akan membenarkan rumah saya menjadi kawasan setinggan. Makcik Kia mengangguk menyembunyikan senyuman kemenangan sambil merapikan apronnya. Itu yang terbaik, Encik, demi anak-anak. Kita perlu memotong jangkitan sebelum ia merebak. Encik mau saya panggil pengawal keselamatan untuk mengeluarkannya? Tidak, kata Rashid, membetulkan simpulan tali lehernya dengan gerakan kasar. Saya sendiri akan melakukannya. Saya mahu melihat wajahnya apabila dia faham bahawa keluarga saya bukan untuk dimain-mainkan. Ketika Rashid keluar dari ruang tamu dengan langkah tentera menuju ke kawasan perkhidmatan, Makcik Kia tinggal sendirian dengan kembar itu. Dia memandang mereka dengan jijik, mengeluarkan sapu tangan dari poketnya, dan mengelap tempat mainan Adam telah memukulnya. Menangislah seberapa banyak yang kamu mahu, budak-budak, bisiknya kepada bayi-bayi yang masih menjerit. Pesta sudah berakhir. Bilik pembantu rumah berada di hujung koridor sempit di belakang dapur, sempadan seni bina yang memisahkan kemewahan dari pekerjaan. Siti berada di sana berdiri di sebelah katil bujang kecilnya. Dia tidak banyak membuka beg kerana di lubuk hatinya dia selalu takut saat ini akan tiba. Beg pakaiannya, beg kanvas lama dengan zip yang haus, terbuka di atas tilam. Tangannya, tanpa sarung tangan kuning lagi, menggigil sambil melipat pakaiannya. Dia tidak menangis kerana dipecat. Dia pernah dipecat sebelum ini oleh majikan yang menuntut. Dia menangis kerana dia dapat mendengar jeritan Adam dan Haziq menembusi dinding rumah memanggilnya. Setiap nana adalah tikaman di dadanya. Dia tahu Haziq memerlukan urutan kakinya sebelum tidur, atau ototnya akan sakit. Dia tahu Adam memerlukan lagu Gajah Kelabu dinyanyikan kepadanya, atau dia tidak akan tidur. Dan dia tahu bahawa Encik Rashid, dengan semua kekayaannya, tidak tahu apa-apa tentang semua itu. Pintu terbuka tanpa diketuk. Ia bukan ketukan, ia adalah pencerobohan. Rashid masuk memenuhi ruang kecil itu dengan kehadirannya yang menguasai dan kemarahannya yang terkawal. Bilik itu tiba-tiba terasa sempit. Sudah selesai? Tanyanya. Suaranya adalah ais kering. Tiada jeritan sekarang, hanya penghinaan yang tenang dan dahsyat. Siti berpaling memeluk baju teh ke dadanya seolah-olah perisai. Saya sedang mengemas barang-barang saya, Encik. Saya hanya perlukan beberapa minit. Rashid melangkah masuk, mengimbas bilik itu dengan wajah jijik, seolah-olah udara di sana berkualiti rendah. Dia melihat lukisan yang dilekatkan di dinding dengan pita pelekat, lukisan krayon yang dibuat Adam sehari sebelumnya. Siti telah menyimpannya seolah-olah ia adalah harta karun. Rashid mencabutnya dari dinding dengan gerakan kasar. Bunyi kertas terkoyak itu ganas dalam keheningan yang tegang. Jangan ambil apa-apa yang bukan milik kamu, kata Rashid sambil merenyukkan lukisan itu dan menjatuhkannya ke lantai seperti sampah. Di rumah ini segala-galanya adalah milik keluarga, termasuk kenangan anak-anak saya. Siti merasakan darah naik ke pipinya. Penghinaan itu bukan kerana wang, ia adalah kerana penafian kemanusiaannya. Lukisan itu Adam berikan kepada saya, Encik, ia hanya kertas, katanya dengan suara menggigil tetapi mengekalkan pandangan. Bagi kamu ia adalah trofi. Bukti bahawa kamu berjaya memanipulasi mereka, jawab Rashid mengeluarkan dompet kulit dari poket dalam jaketnya. Dia membuka dompet dan mengeluarkan seikat wang kertas tebal tanpa mengira. Ini dia. Itu gaji kamu untuk sebulan penuh, ditambah pampasan. Ia jauh lebih daripada yang kamu layak untuk pertunjukan aneh yang kamu adakan di ruang tamu saya hari ini. Dia membaling wang kertas itu ke atas katil di sebelah beg pakaian yang terbuka. Wang itu jatuh tidak teratur. Beberapa keping meluncur ke lantai. Ia adalah isyarat yang dihitung untuk membuatnya merasa kecil. Transaksi komersial untuk membeli keheningan dan kehilangannya, ambil dan pergi. Saya tidak mahu melihat kamu lagi berdekatan dengan harta ini. Jika saya tahu kamu cuba menghubungi anak-anak, saya akan panggil polis. Saya ada peguam yang boleh menghancurkan hidup kamu sebelum kamu sempat berkedip. Siti memandang wang yang berserakan. Dia boleh membayar ubat ibunya selama 3 bulan dengan wang itu, tetapi pada masa itu wang itu terasa kotor. Dia menarik nafas dalam, menelan marwahnya, dan mengangkat pandangan ke arah Rashid. Matanya yang gelap, biasanya lembut, kini bersinar dengan martabat yang Rashid tidak sangka akan ditemui pada seseorang yang memakai seragam murah. Encik Rashid, katanya, mengabaikan wang kertas itu, Encik boleh menghina saya seberapa banyak yang Encik mahu. Encik boleh kata saya biasa, saya miskin, saya tidak berkelas, tetapi jangan tipu diri sendiri. Apa yang Encik lihat hari ini bukan sarkas, ia adalah kasih sayang.
Rashid menegang bersedia untuk memotongnya, tetapi sesuatu dalam suaranya menghentikannya. Anak-anak itu lapar, Encik, dan bukan lapar makanan mahal atau mainan import. Mereka lapar untuk seseorang yang akan duduk di lantai bersama mereka. Mereka lapar untuk seseorang yang akan menyentuh mereka tanpa takut mengotorkan pakaian mereka. Encik fikir Encik memecat saya kerana tidak kemas. Tetapi di lubuk hati Encik memecat saya kerana ia menyakitkan Encik melihat orang asing memberi mereka apa yang Encik tidak dapat berikan kerana Encik terlalu sibuk bersedih. Diam, jerit Rashid, memukul bingkai pintu dengan tangan terbuka. Kebenaran telah menusuk hatinya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kesakitan saya. Kamu hanyalah seorang pekerja biasa. Saya orang yang mengajar anak Encik berdiri, jawab Siti. Lembut, tetapi tidak dapat disangkal. Haziq tidak berjalan kerana dia takut. Hari ini dia berdiri di atas saya kerana dia percaya saya tidak akan membiarkannya jatuh. Bolehkah Encik mengatakan perkara yang sama? Jika mereka jatuh, adakah Encik akan berada di sana untuk menangkap mereka? Atau adakah Encik akan risau tentang baju Encik yang berkedut? Kesunyian yang mengikuti adalah pekat, berat. Rashid bernafas dengan cepat dengan mata merah. Dia mahu menjerit kepadanya, dia mahu menghalau wanita itu, tetapi kata-kata Siti telah menusuk seperti duri ke dalam nuraninya. Image Haziq berdiri, menjaga keseimbangan menusuk fikirannya. Keluar, bisik Rashid sambil menunjuk ke pintu keluar. Keluar dari rumah saya, sekarang. Siti menutup beg pakaiannya. Dia tidak mengambil wang dari lantai, hanya mengambil wang kertas yang telah jatuh di atas katil, cukup untuk hari-hari bekerja, dan meninggalkan selebihnya, wang tip yang menghina berserakan di atas cadar. Dia menyandang beg ke bahunya dan berjalan ke pintu. Rashid terpaksa berganjak untuk membiarkannya lalu. Dia tidak menundukkan kepala. Ketika melintasinya, dia berhenti seketika. Dia tidak memandangnya. Dia memandang ke arah koridor yang menuju ke bilik anak-anak. Haziq hanya akan tidur jika Encik mengusap belakangnya dalam bulatan ke kanan, katanya dengan suara serak. Dan Adam takut kegelapan sepenuhnya. Biarkan lampu koridor menyala, tolong. Dan dengan arahan terakhir itu, pelajaran cinta yang disamar sebagai nasihat teknikal, Siti keluar dari bilik pembantu rumah dan melintasi dapur menuju ke pintu belakang. Rashid tinggal sendirian di bilik kecil itu, dikelilingi oleh wang kertas yang tidak diingini sesiapa dan dengan gema kebenaran yang tidak mahu diterimanya. Dari ruang tamu, tangisan kembar itu telah berubah. Ia bukan lagi histeria. Kini ia adalah tangisan yang letih, serak, pasrah. Bunyi sebuah rumah yang sekali lagi kembali dingin, teratur, dan sangat kosong. Rashid memandang lukisan yang renyuk di lantai, tompok warna dalam dunianya yang kelabu, dan buat kali pertama dalam masa yang lama, dia merasakan ketakutan yang dahsyat untuk bersendirian dengan anak-anaknya sendiri. Koridor yang menghubungkan dapur dengan pintu perkhidmatan tidak pernah kelihatan begitu panjang. Siti berjalan dengan kepala terangkat tinggi, walaupun di dalam dia merasakan kakinya seperti pelumbum. Setiap langkah menjauhkannya dari anak-anak dan kesunyian yang ditinggalkannya di belakang adalah menipu. Sebaik sahaja tangannya menyentuh tombol pintu belakang, jeritan yang memilukan memecah suasana. Ia bukan jeritan merajuk, ia adalah bunyi panik mutlak. Haziq. Tangisan itu bertukar menjadi serangan batu kekejangan. Siti terkejut. Naluri memaksanya untuk berlari kembali, tetapi maruahnya dan arahan pemecatan menguncinya ke lantai. Tunggu. Suara. Rashid bergema dari lengkungan dapur. Ia bukan permintaan. Ia adalah seruan kecemasan yang disamar sebagai kuasa. Siti berpaling perlahan-lahan. Rashid berada di sana, rambutnya kusut, tali lehernya longgar dan wajahnya pucat. Dalam pelukannya, Haziq melengkung dengan ganas, wajahnya keunguan kerana usaha menangis, menolak sentuhan bapanya, seolah-olah sut jenama beliau dibuat daripada duri. Dia tidak tenang, kata Rashid bernafas dengan susah payah. Keangkuhan 5 minit yang lalu telah retak. Lelaki berkuasa yang menggerakkan jutaan dengan panggilan telefon, tidak dapat menghentikan tangisan bayi seberat 12 kilogram. Saya cuba buat apa yang kamu katakan, yang di belakang itu, tapi tidak berhasil. Dia sesak nafas. Siti melepaskan beg pakaiannya. Bunyi kanvas menghempas lantai. Adalah satu-satunya jawaban. Dia berjalan ke arahnya bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai pakar yang memasuki zon bencana. Berikan dia kepada saya, perintahnya. Suaranya lembut tetapi ada kekuatan tersembunyi yang tidak menerima perdebatan. Rashid yang dikalahkan oleh keputusasaan menyerahkan anak itu kepadanya. Sebaik sahaja Haziq menghidu bau sabun neutral dan tekstur seragam Siti, perubahan itu adalah ajaib. Bayi itu menenggelamkan wajahnya di lehernya,
Tangan kecilnya mencengkam kain biru itu dengan kekuatan yang terdesak dan jeritan berhenti, digantikan oleh tangisan tersedu-sedu dan nafas lega yang dalam. Rashid memerhatikan adegan itu dengan terkejut. Dia merasakan cemburu, tetapi juga keraguan yang menghakis yang mula menghakis harga dirinya. "Apa yang kamu lakukan kepada mereka?" tanya Rashid. Kali ini tanpa kemarahan, hanya dengan kekeliruan yang tulen. "Pakar kanak-kanak terbaik di negara ini memberitahu saya bahwa Haziq adalah anak yang kurang bergaul, bahwa keadaan motornya membuatnya kecewa, sebab itu dia agresif. Tetapi dengan kamu, dia adalah anak yang berbeza." Siti membuai Haziq secara berirama, mengabaikan kehadiran majikan, fokus untuk menenangkan degupan jantung si kecil. "Doktor, mereka membaca rekod," Encik Rashid. "Saya membaca anak-anak Encik," jawabnya tanpa memandangnya. "Haziq tidak kurang bergaul. Haziq takut kakinya tidak berfungsi, takut jatuh, dan tiada siapa yang akan menyambutnya." Encik melihat sarkas di ruang tamu. Haziq melihat cabaran yang boleh diatasi. Rashid menyapu tangannya ke wajahnya dengan kecewa. "Kamu menyebut tadi yang dia berdiri. Itu mustahil." Dr. Arifin jelas. "Hipotonia otot yang teruk di bahagian bawah badan." Dia kata mungkin dia akan berjalan pada usia 2 tahun dengan alat bantuan. "Jangan tipu saya untuk mendapatkan semula pekerjaan kamu." Siti mengangkat pandangan. Matanya bersinar dengan keamatan yang membuat Rashid mundur selangkah. "Saya tidak menipu, Encik. Dan saya tidak mahu mendapatkan semula pekerjaan di mana saya dilayan seperti sampah. Tetapi saya tidak akan membenarkan Encik terus percaya bahwa anak Encik adalah orang cacat, hanya kerana Encik tidak mempunyai keyakinan untuk melihat dia mencuba." "Keyakinan?" Rashid ketawa tidak percaya. "Keyakinan tidak menyembuhkan keadaan perubatan, Siti. Sains, ya. Dan sains mengatakan anak saya tidak boleh berdiri sendiri." "Kalau begitu sains salah," kata Siti. "Atau mungkin sains memerlukan kasih sayang untuk berfungsi. Encik fikir saya bermain-main di lantai. Apa yang Encik lihat? Menara manusia itu, senaman isometrik itu. Apabila berdiri di atas perut saya, Haziq perlu menyesuaikan keseimbangannya setiap saat kerana saya bernafas, kerana saya bergerak. Otaknya terpaksa berhubung dengan ototnya dengan cara yang tiada mesin terapi dingin dapat lakukan." Rashid terdiam memproses maklumat itu. Ia masuk akal, ia logik. Tetapi ia terlalu mudah, terlalu rendah hati untuk menjadi kenyataan. "Buktikan," cabar Rashid. Suaranya merendah menjadi bisikan serak. "Jika apa yang kamu katakan itu benar, tunjukkan sekarang. Di sini." Siti memandang Haziq yang sudah tenang, dengan mata tertutup, berehat di bahunya. Kemudian dia memandang Rashid. Dia tahu itu adalah risiko. Kanak-kanak itu letih, tertekan. Jika dia gagal, Rashid akan mempunyai alasan yang sempurna untuk memecatnya dan menghina beliau sepanjang hayat. Tetapi jika dia tidak melakukannya, Haziq akan kembali kepada kehidupan tidak boleh yang dikutuk oleh diagnosis di atas kertas. "Jom ke ruang tamu," kata Siti, melintasi Rashid dan berjalan kembali ke dalam rumah. "Dan tolong Encik, jika ini berjaya, jangan tepuk tangan, jangan jerit, hanya lihat." Ruang tamu berada seperti yang mereka tinggalkan, dengan mainan berserakan dan gema perdebatan sebelumnya masih terapung di udara. Adam yang tinggal sendirian di sofa menangis perlahan, mengangkat kepala apabila melihat Siti masuk. Dia menghulurkan tangan, tetapi Siti memberinya isyarat lembut untuk menunggu dengan tangan, isyarat yang difahami kanak-kanak itu dengan serta-merta. Makcik Kiah muncul dari koridor sisi, tertarik dengan kepulangan yang tidak dijangka. Apabila melihat Siti kembali di ruang tamu, wajahnya berkerut tanda kemarahan. "Encik, apa yang wanita ini masih buat di sini?" bentak pembantu rumah itu, bergerak dengan pantas. "Saya fikir kita sudah membersihkan rumah ini daripada..." "Senyap Makcik Kiah," bentak Rashid tanpa memandangnya, matanya tertumpu pada Siti dan anaknya. Nada itu begitu tajam sehingga wanita tua itu berhenti serta-merta dengan mulut terbuka, tersinggung dan terkejut. Rashid berdiri di sisi bingkai pintu dengan tangan bersilang, postur defensif yang menyembunyikan ketakutannya. Dia ingin percaya, tetapi dia panik akan kekecewaan lagi. Siti berjalan ke tengah-tengah permaidani warna krim. Dia melutut perlahan-lahan, berada pada paras mata Haziq. Dengan kelembutan yang tidak terhingga, dia melepaskan kanak-kanak itu dari dadanya dan meletakkannya berdiri di atas permaidani. Tangannya yang besar dan hangat memegang pinggang si kecil. Haziq terhuyung-hayang. Kakinya yang kecil, disarungkan overall denim, bergetar kelihatan. Dia secara naluri cuba memegang pakaian Siti, merengek sedikit. "Kamu memegangnya,
tuduh Rashid dari pintu dengan suara penuh skeptisisme. Jika kamu lepaskan, dia akan jatuh. Itulah yang selalu berlaku. Shh. Siti mendesis tanpa mengalihkan pandangannya dari mata kanak-kanak itu. Haziq, pandang saya sayang. Kamu kuat, kamu seorang gergasi. Siti menarik tangannya dari pinggang kanak-kanak itu, tetapi membiarkannya milimeter dari badannya, bersedia untuk menangkapnya, mencipta medan daya keselamatan yang tidak kelihatan. Haziq berdiri di sana berayun seperti daun ditiup angin. Lututnya membengkok ke dalam. Dia akan jatuh. Bisik Makcik Kiah dengan racun. Ini kekejaman. Saya sudah kata diam. Jerit Rashid dengan jantung berdegup kencang. Haziq melihat sekeliling, takut dengan ruang kosong itu. Matanya mencari bapaknya, tetapi Rashid adalah patung yang jauh dan kabur. Kemudian matanya kembali ke Siti. Dia berada di sana tersenyum dengan senyuman cerah yang menjanjikan semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak memandangnya dengan kasihan, dia memandangnya dengan bangga. Siti perlahan-lahan berundur, selangkah, dua langkah, merangkak ke belakang dengan lutut menjauhi kanak-kanak itu. Mari Haziq, bisiknya, menghulurkan tangannya. Mari kepada Nana, mari untuk pelukan. Jaraknya hanya kira-kira 1 meter, tetapi bagi kanak-kanak dengan hipotonia ia adalah jurang yang dalam. Haziq merengek kecewa, memandang kakinya, memandang Siti, dan kemudian ia berlaku. Haziq mengetatkan penumbuk kecilnya di sisi. Wajahnya berkerut dalam ekspresi tumpuan mutlak. Dia menarik nafas dalam, mengembungkan dadanya yang kecil, dan mengangkat kaki kanannya. Ia bukan gerakan yang anggun, ia kekok, berat, hentakan kaki ke lantai kayu yang bergema dalam kesunyian bilik yang mencekam. Rashid berhenti bernafas, kukunya menusuk lengannya sendiri melalui kain sut. Kaki kiri mengikuti, selangkah. Haziq condong berbahaya ke hadapan. Rashid seolah-olah ingin berlari untuk menangkapnya, tetapi Siti mengangkat pandangan dan memberinya pandangan tajam yang menghentikannya serta-merta. Percayalah, kata matanya. Kanak-kanak itu kembali seimbang sambil melambai-lambai tangan. Dia melangkah lagi dan lagi. Ya Allah, bisikan itu keluar dari bibir Rashid seperti doa yang tidak sengaja. Ia bukan langkah seret kanak-kanak sakit. Ia adalah langkah tegas kanak-kanak yang mempunyai matlamat. Haziq mengeluarkan ketawa gugup, campuran ketakutan dan kegembiraan, dan melangkah ke hadapan dalam 2 langkah terakhir, jatuh ke dalam pelukan Siti. Itu dia, jerit Siti, memeluknya dan berguling dengannya di permaidani, mencium seluruh wajahnya. Kamu berjaya, kamu adalah juara. Adam, dari sofa mula menepuk tangan dan ketawa, terikut-ikut dengan kemenangan adiknya. Adegan itu adalah bukti yang tidak dapat disangkal. Tiada dokter, tiada peralatan, tiada terapi beribu-ribu ringgit yang dapat mencapai apa yang wanita itu capai dengan kesabaran, lantai, dan kasih sayang. Rashid merasakan lantai terbuka di bawah kakinya. Seluruh sistem kepercayaannya, berdasarkan membayar untuk yang terbaik dan menuntut hasil segera, runtuh. Dia memandang anaknya, yang ketawa dalam pelukan pembantu yang biasa-biasa, dan kemudian memandang tangannya sendiri yang kosong. Dia menyadari dengan kesakitan yang tajam di dada, bahwa dia tidak mengenali anaknya. Dia tidak tahu bahwa dia boleh berjalan. Dia tidak tahu bahwa dia boleh menjadi berani. Dia telah terlepas keajaiban itu kerana terlalu sibuk menilai kaedahnya. Makcik Kiah, melihat naratif itu terlepas dari tangannya, memutuskan untuk memainkan kad terakhirnya, yang paling kotor. Baiklah, kata wanita tua itu dengan jijik, memecahkan momen ajaib itu. Berjalan adalah satu hal, tetapi kesopanan adalah hal lain. Encik, jangan biarkan helah pasar malam ini mengaburkan pertimbangan Encik. Ingat apa yang saya katakan. Ingat apa yang hilang dari peti besi istri Encik. Rashid, yang masih mempunyai air mata kehairanan di matanya, berpaling ke arah Makcik Kiah. Sebutan tentang peti besi itu seperti baldi air sejuk. Emosi keajaiban itu bertembung dengan ganas, dengan syak wasangka yang ditabur. Apa yang kamu cakapkan? Tanya Rashid, suaranya serak. Saya tidak mahu mengatakannya di hadapannya, Encik. Makcik Kiah berbohong sambil menunjuk Siti dengan jari kurus. Tetapi semasa Encik dalam perjalanan, saya perasan kerongsang berlian mendiang istri Encik hilang, yang Encik simpan dengan begitu rapi. Dan kebetulan wanita ini adalah satu-satunya yang masuk membersihkan pejabat Encik. Siti berdiri perlahan-lahan, dengan Haziq masih dalam pelukannya. Wajahnya pucat. Saya tidak pernah menyentuh apa-apa dari peti besi itu, katanya, dengan suara tegas, tetapi menggigil kerana tuduhan itu. Tidak pernah. Rashid memandang Siti, kemudian anaknya dalam pelukannya, dan akhirnya Makcik Kiah. Keraguan kembali tersemat di fikirannya, beracun dan pantas.
Keajaiban fisikal itu tidak dapat disangkal, tetapi keajaiban moral? Mungkinkah wanita itu seorang malaikat dengan anak-anak dan syaitan dengan hartanya? Mak Cik Kiah, kata Rashid mengeraskan wajahnya lagi. Adakah kamu pasti dengan apa yang kamu katakan? Sepasti saya berdiri di sini, Encik. Periksa bagnya. Periksa bag lama yang dia bawa itu. Jika dia tidak ada apa-apa yang perlu ditakutkan, dia tidak kisah jika kita melihatnya, bukan? Perangkap telah dipasang dan Rashid, seorang lelaki yang mementingkan fakta dan bukti, berjalan ke arah bag kanvas yang Siti tinggalkan di pintu masuk ruang tamu. Ketegangan di dalam bilik berubah dari euforia kepada ketakutan seperti polis dalam sekelip mata. Tangan Rashid menutup tali bag kanvas lama itu. Udara di ruang tamu menjadi sesak, dipenuhi dengan elektrik statik yang menegakkan bulu roma. Haziq, masih dalam pelukan Siti, berhenti ketawa apabila merasakan ketegangan di badan pengasuhnya. Adam dari sofa meletakkan jari ke mulutnya, memerhatikan dengan mata besar dan takut bagaimana bapaknya menceroboh satu-satunya harta pribadi wanita yang memberi mereka kasih sayang. Siti tidak bergerak untuk menghentikannya. Dia tidak menjerit, dia tidak membantah. Dia hanya memeluk Haziq sedikit lebih erat ke dadanya, mendongakkan dagunya dengan martabat yang kontras, menyakitkan dengan seragamnya yang berkedut dan kasutnya yang lusuh. Jika itu yang Encik perlukan untuk mempercayai kejujuran saya, lakukanlah, kata Siti. Suaranya tidak menggigil, walaupun lututnya bergetar. Tetapi lakukan sendiri, jangan biarkan dia menyentuh barang-barang saya. Rashid memandang Mak Cik Kiah yang menunggu dengan senyuman rakus, menjangka kilauan berlian di antara pakaian sederhana itu. Kemudian, dengan gerakan kasar, Rashid menuang isi beg itu ke atas meja kopi kaca, betul-betul di sebelah pasu, yang bernilai lebih daripada seluruh hidup pekerjanya. Objek jatuh, tetapi tiada bunyi berat barang kemas. Sikat rambut dengan gigi haus jatuh. 2 pasang stoking putih bertampal di tumit jatuh. Kotak ubat hipertensi dengan harga farmasi generik masih melekat jatuh dan sebuah gambar kecil yang dilaminasi secara buatan sendiri jatuh. Tiada apa-apa lagi, tiada kerongsang, tiada wang, tiada apa-apa yang bernilai material. Kesunyian yang mengikuti adalah memekakkan. Rashid mengadu-adu objek dengan tangannya, berharap mencari dasar berganda, poket rahasia, sesuatu yang akan membenarkan tuduhan dan paranoianya sendiri. Tetapi dia hanya menyentuh kemiskinan yang bermaruah seorang wanita pekerja keras. Dia mengambil gambar itu. Ia adalah imej kabur seorang wanita tua di kerusi roda, tersenyum dengan kehangatan yang sama seperti Siti. Di bahagian belakang, tulisan tangan yang menggigil berbunyi, "Agar kamu tidak lupa untuk siapa kamu berjuang, anakku." Rashid merasakan loya yang tiba-tiba. Rasa malu naik ke lehernya seperti terbakar. Dia telah melanggar privasi seseorang yang hanya menyimpan ubat untuk ibunya dan kenangan. Tiada, gumam Rashid melepaskan foto itu seolah-olah ia terbakar. Mak Cik Kiah, yang wajahnya berubah dari sombong kepada tidak percaya, melangkah ke hadapan kehilangan ketenangannya. "Mustahil, ia mesti ada di sana," jerit wanita tua itu, menerkam ke atas meja dan menggeledah di antara stoking lama dengan tangan kurusnya. "Pasti ada di dalam poket seragamnya. Periksa dia. Pencuri itu licik." "Cukup, Encik," jeritan Rashid membuat tingkap bergegar. Dia mencengkam pergelangan tangan Mak Cik Kiah sebelum dia sempat menyentuh Siti. Dia memandangnya dengan kemarahan dingin, campuran kekecewaan dan rasa muak. "Cukuplah penghinaan untuk hari ini," kata Rashid melepaskan tangan pembantu rumah itu dengan jijik. "Tiada apa-apa. Kamu salah atau lebih teruk lagi, kamu berbohong." "Encik, saya tidak pernah." Mak Cik Kiah mula membela diri, mundur pucat. "Pergi ke dapur sekarang," perintahnya tanpa memandangnya. Apabila wanita tua itu hilang, merungut dan menyeret racunnya ke koridor, Rashid tinggal sendirian dengan Siti dan anak-anak. Suasana berubah, tetapi tidak tenang. Rasa malu Rashid dengan cepat bertukar menjadi benteng pertahanan. Dia tidak dapat meminta maaf. Keegoannya sebagai lelaki berkuasa tidak tahu bagaimana untuk tunduk sebegitu rupa tanpa pecah. Dia perlu mengekalkan kawalan. Dia perlu menjadi bos. Dia mengambil kotak ubat dan foto itu dan memasukkannya kembali ke dalam beg dengan gerakan kaku. Kemudian dia memandang Siti. Dia tidak memandangnya dengan kebencian, tetapi dengan kesedihan yang mendalam yang dirasakannya tidak tertahan. "Kamu telah membuktikan anak saya boleh berjalan," kata Rashid. Suaranya kembali kepada nada formal dan jauh di bilik mesyuarat. "Dan kamu telah membuktikan kamu tidak mencuri apa-apa hari ini." "Saya telah membuktikan saya seorang yang baik, Encik." "Itu sepatutnya cukup," jawabnya. "Dalam dunia saya, kesopanan adalah minimum, bukan merit.
Balasnya berselindung di sebalik kedinginannya. Dengar baik-baik, Siti. Saya tidak akan memecat kamu. Saya tidak boleh. Tidak selepas melihat apa yang terjadi dengan Haziq. Jelas kamu mempunyai pengaruh ke atas mereka yang saya tidak faham, tetapi ia berkesan. Mata Siti bersinar sedikit. Percikan harapan. Bukan kerana wang, tetapi kerana tidak perlu meninggalkan si kecil. Tetapi Rashid mencelah sambil mengangkat jari telunjuk yang berkuasa. Perkara akan berubah. Kamu kekal. Tetapi kamu dalam percubaan sebenar. Tiada permainan di lantai, tiada jeritan, tiada tingkah laku liar. Saya mahu kamu berkelakuan seperti profesional peringkat tinggi. Rashid berjalan mengelilinginya, menandakan wilayahnya. Kamu akan memakai seragam yang bersih dan bergosok selalu. Anak-anak akan makan di meja, bukan di sofa. Jika mereka bermain, ia akan dengan mainan pendidikan, bukan membuat menara manusia. Saya mau ketertiban, Siti. Saya mau senyap bermula jam 8. Saya mahu rumah ini kembali menjadi rumah yang dihormati, bukan taman permainan. Kamu ada seminggu. Jika dalam seminggu saya melihat satu sarung tangan getah kuning terdampar di ruang tamu saya, kamu pergi tanpa sesen pun. Faham? Ia adalah perjanjian yang kejam. Dia memintanya untuk kekal, tetapi melarangnya menggunakan alat yang sama. Permainan, gelak ketawa, sentuhan fisikal yang bebas yang telah mencapai keajaiban itu. Dia memintanya untuk menyembuhkan anak-anaknya, tetapi tanpa terlalu menyayangi mereka. Siti memandang Haziq, yang bermain dengan butang seragamnya. Dia tahu menerima syarat-syarat itu seperti cuba memadamkan kebakaran dengan penitis, tetapi dia memandang kaki kanak-kanak itu, kaki yang baru saja mengambil langkah pertamanya. Jika dia pergi, kaki itu akan kembali atrofi di atas kerusi. Faham, Encik, katanya perlahan. Saya akan melakukannya mengikut cara Encik. Bagus. Rashid membetulkan tali lehernya, merasa kemenangan palsu, kembali bersedia. Esok saya akan mula bekerja dari pejabat di rumah. Saya akan memantau setiap pergerakan, jangan kecewakan saya. Rashid keluar dari ruang tamu tanpa menoleh ke belakang, membawa bersamanya kesepiannya dan meninggalkan Siti dengan kemenangan yang pahit. Dia mempunyai pekerjaan, tetapi jiwanya telah dilarang. 3 hari berikutnya adalah penyiksaan beludru kelabu. Rumah itu, yang sebelum ini diwarnai dengan letusan tawa mendadak, telah jatuh di bawah selimut ketertiban yang menyesakkan. Encik Rashid menepati janjinya, membatalkan baki jadwalnya di Dubai dan mengurung diri di pejabatnya, sebuah bilik berlapis kayu gelap di tingkat 1, dengan pintu terbuka sedikit untuk mendengar apa yang berlaku di bawah. Dia duduk di hadapan komputernya berpura-pura menyemak imbangan dan kontrak, tetapi deriannya sepenuhnya tertumpu pada koridor dan ruang tamu. Dia adalah seorang pengintip di istananya sendiri. Dia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia betul, bahwa ketertiban membawa kedamaian, bahwa struktur membawa kesejahteraan, tetapi apa yang didengarnya perlahan-lahan membunuhnya. Dia mendengar langkah Siti, berirama dan lembut. Dia mendengar suaranya, kini sederhana, mengatakan perkara seperti, duduk elok-elok Adam. Jangan buang makanan, sayang. Ence akan marah. Dia mendengar kesunyian. Kesunyian yang berat, pekat, hanya dipecahkan oleh tangisan sesekali dan singkat dari kembar itu. Tangisan kebosanan dan kekecewaan yang Siti tenangkan dengan cepat, dengan shh, tak apa, tak apa. Tiada gelak ketawa, tiada larian, tiada kehidupan. Pada hari ketiga, rasa ingin tahu mengatasi harga diri. Rashid bangun dari kerusi ergonomik kulitnya dan berjalan berjinjit ke pintu. Dia menjenguk ke koridor yang menuju ke balkoni dalam, dari mana ruang tamu di bawah dapat dilihat tanpa dia dilihat. Pemandangan yang dilihatnya mengejutkannya. Anak-anak itu duduk di atas permaidani, dikelilingi oleh mainan kayu import yang mahal dan blok binaan berwarna neutral. Mereka bersih, rapi, rambut disisir ke tepi. Siti duduk di kerusi, mengawasi mereka dengan tangan bersilang di riba, seperti yang dia perintahkan, seperti seorang profesional. Ia kelihatan seperti gambar majalah hiasan, sempurna, dingin, mati. Adam memegang blok merah, memandangnya dengan tidak berminat dan menjatuhkannya. Haziq berbaring telentang, menghisap jarinya, dengan pandangan kosong ke siling. Dia tidak cuba bangun, dia tidak cuba berjalan. Untuk apa? Tiada siapa yang menunggunya di lantai dengan tangan terbuka. Rashid merasakan kesakitan tajam di dada. Adakah itu yang dia mahu? Kanak-kanak yang kelihatan seperti manekin. Adakah ini kesopanan yang Mak Cik Kiah begitu pertahankan? Tiba-tiba, Siti memandang ke arah jam dinding. Sudah pukul 11 pagi. Dia tahu Rashid biasanya ada persidangan video pada waktu itu dan memakai fon kepala.
Percaya bahwa ogre itu telah terputus dari dunia. Siti berubah. Ia bermula secara halus. Dia meluncur dari kerusi ke lantai. Bukan dengan bunyi, tetapi seperti kucing. Dia menanggalkan kasutnya senyap-senyap, mendekati Haziq dan berbisik sesuatu ke telinganya. Kanak-kanak itu yang kelihatan seperti tumbuhan layu beberapa saat sebelumnya, membuka matanya luas-luas dan senyuman nakal menerangi wajahnya. Siti mengeluarkan dari poketnya bukan sarung tangan kuning, tetapi 2 stoking dengan wajah yang dilukis di jari. Dia memakainya di tangan. "Halo, saya Encik Kentang," bisik Siti, membuat suara garau dan lucu, menggerakkan tangan kanan di hadapan wajah Adam. Adam mengeluarkan gelak kecil yang tercekik, menutup mulutnya dengan tangan, seolah-olah dia tahu mereka melakukan jenayah. "Saya Puan Tomato," jawabnya dengan tangan yang satu lagi, menggelitik perut Haziq. Kesannya adalah elektrik. Tenaga bilik berubah serta-merta. Warna kembali ke pipi anak-anak. Haziq bangun ketawa perlahan, cuba menangkap Encik Kentang. Adam melompat ke belakang Siti memeluknya. Rashid, dari tempat persembunyiannya di tingkat atas, melihat bagaimana Siti berguling di lantai bersama mereka, tetapi kali ini dalam kesunyian mutlak. Mereka bermain aksi bisu, membuat gerak isyarat yang berlebihan, membuka mulut meniru jeritan perang yang tidak mengeluarkan bunyi, melompat di atas kusyen mendarat dengan kelembutan bulu. Ia adalah tarian rahasia kebahagiaan. Dia melihat bagaimana Siti membantu Haziq berdiri. Tanpa berkata apa-apa, dia menghulurkan tangannya yang kini disamar sebagai anak patung. Haziq bangun menggigil, tetapi bertekad, dan mengambil 3 langkah ke arahnya, menggigit lidahnya karena tumpuan dan kegembiraan. Bagus. Siti memberi isyarat tanpa suara, menepuk tangan dalam diam. Rashid berundur dari balkoni dengan belakangnya melekat pada dinding koridor. Jantungnya berdegup kencang. Dia menyadari bahwa dia adalah penjahat dalam cerita itu. Dia telah mencipta penjara emas, di mana kebahagiaan perlu diseludup seolah-olah ia haram. Siti tidak melanggar perintah kerana memberontak, dia melanggar perintah kerana kasih sayang. Dia menyelamatkan anak-anaknya dari kesedihan yang dia sendiri paksakan. Dia menunduk melihat tangannya sendiri. Bersih, terurus, sempurna dan kosong. Dia tidak pernah bermain anak patung dengan stoking. Dia tidak pernah berguling di lantai. Isterinya, Laura, selalu berkata kepadanya, "Rashid, rumah boleh dibersihkan, tetapi zaman kanak-kanak tidak akan kembali. Dia telah melupakannya." Sebaik sahaja dia hendak turun dan tidak tahu bahwa mungkin menyertai mereka, mungkin meminta maaf. Bayangan melintas di penglihatan periferalnya. Makcik Kiah berada di hujung koridor bertentangan. Dia tidak melihat Rashid mengintip. Dia juga mengintip ruang tamu di bawah. Tetapi ekspresinya bukan pencerahan atau kelembutan. Matanya menyipit, tertumpu pada kebahagiaan bisu Siti dan anak-anak. Di tangannya, Makcik Kiah menggenggam kain pembersih dengan begitu kuat, sehingga buku jarinya putih. Rashid melihat bagaimana wanita tua itu berpaling dan masuk senyap-senyap ke bilik utama, bilik Rashid, di mana peti besi berada. Satu penggera berbunyi di kepala Rashid. Bukan penggera rompakan, tetapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Dia teringat tuduhan kerongsang itu. Dia teringat keyakinan Makcik Kiah yang menuntut untuk memeriksa beg itu. Dan sekarang, melihatnya menyelinap ke biliknya, sementara Siti terganggu di bawah, Rashid tidak turun ke ruang tamu. Sebaliknya dia menanggalkan kasut mewahnya agar tidak membuat bising. Dia menjadi pemburu senyap yang diperlukan rumahnya. Dia berjalan ke biliknya sendiri, berhenti tepat sebelum bingkai pintu, menahan nafas. Apa yang dilihatnya melalui celah itu membuatnya terpaku. Lebih terpaku daripada sebarang penghinaan sebelumnya. Makcik Kiah tidak membersihkan. Makcik Kiah berada di hadapan meja sisi katilnya dengan kotak baldu kecil di mana dia menyimpan jam tangan emas datuknya dan kerongsang berlian yang kononnya telah hilang. Wanita tua itu membuka kotak itu. Kilauan berlian berkilau dalam kegelapan, tetapi dia tidak menyimpannya di dalam poket untuk mencurinya. Dia memegangnya di tangan, memandangnya dengan kebencian dan kemudian keluar dari bilik, tetapi bukan ke arah pintu keluar. Dia menuju ke almari koridor, di mana Siti menggantung kotnya dan meninggalkan beg kanvasnya semasa bekerja. Rashid memahami segalanya dalam sekelip mata yang brutal. Tiada rompakan, akan ada perangkap. Makcik Kiah tidak mahu wang itu. Dia mahu kemusnahan Siti, dan dia akan melaksanakan fasa terakhir rancangannya. Tepat pada masa Rashid mula melihat cahaya. Ahli jutawan itu merasakan kemarahan baru, berbeza. Ia bukan kemarahan panas dan reaktif bapa yang tersinggung.
Ia adalah kemarahan dingin, berhitung dan mematikan seorang ahli perniagaan yang mendapati dia telah dikhianati oleh orang kanannya. Dia berundur ke dalam bayangan koridor, membiarkan Makcik Kiah berlalu dengan kerongsang di tangan menuju ke Beg Galas City. "Lakukanlah," bisik Rashid kepada dirinya sendiri dengan mata gelap menatap belakang wanita tua itu. "Gali kubur kamu sendiri, Makcik Kiah. Hari ini berakhirlah tirani di rumah ini. Tetapi sebelum bertindak, dia memerlukan bukti muktamad. Dia memerlukan jenayah itu berlaku agar tidak ada alasan, tiada salah faham atau air mata buaya dari seorang pekerja berusia 40 tahun. Rashid kembali ke pejabatnya, menghidupkan monitor kamera keselamatan dalaman, yang Makcik Kiah percaya dia tidak pernah melihatnya, dan menekan butang rakaman. Perang untuk jiwa rumah itu telah bermula, dan Rashid buat kali pertama tahu di pihak mana dia perlu berjuang. Skrin monitor mengeluarkan bunyi berdengung elektrik yang hampir tidak dapat dikesan, tetapi bagi Encik Rashid, ia berbunyi seperti siren penggera. Dari kegelapan pejabatnya, yang kini bertukar menjadi kabin pengawasan sementara, dia memerhatikan imej hitam putih yang berbintik-bintik yang dihantar oleh kamera koridor perkhidmatan. Tangannya, yang diletakkan di atas meja kayu cengal, digenggam erat sehingga buku jarinya menjadi putih. Di monitor, Makcik Kiah bukan lagi wanita tua yang rajin berkhidmat yang membawa teh. Dia adalah bayangan yang menyelinap. Rashid melihatnya berhenti di hadapan almari pakaian, di mana Siti menyimpan beg kanvasnya. Wanita itu melihat ke kedua-dua belah koridor, isyarat naluri rasa bersalah, memastikan tiada saksi mata. Dia tidak tahu bahawa mata digital majikannya sedang menganalisisnya dari tingkat atas. Makcik Kiah mengeluarkan kerongsang dari poketnya. Melalui skrin, kilauan berlian itu hanyalah titik cahaya putih, tetapi Rashid mengenali bentuknya. Ia adalah kerongsang rama-rama yang dia berikan kepada istrinya Laura pada ulang tahun perkahwinan terakhir mereka. Melihat permata itu, simbol cinta murni dan tragis, di tangan pembantu rumahnya yang beracun menyebabkan dia mual fizikal. Dengan gerakan pantas dan gugup, Makcik Kiah membuka zip bag Siti. Dia memasukkan tangannya dalam-dalam, mencari tempat persembunyian yang selamat di antara pakaian sederhana pengasuh itu. Rashid menahan nafasnya, merasakan campuran daya tarikan morbid dan kemarahan yang membara. Dia sedang menyaksikan jenayah secara langsung. Dia melihat bagaimana pembohongan dicipta, yang bertujuan untuk menghancurkan kehidupan seorang yang tidak bersalah. Makcik Kiah menarik tangannya, menutup beg itu, dan melicinkan kain itu untuk menghilangkan sebarang kesan manipulasi. Kemudian dia menyisir rambut kelabunya, menenangkan wajahnya menjadi topeng keseriusan yang soleh yang sering digunakannya dan berjalan menuju ke ruang tamu. Rashid jatuh ke belakang kerusinya, menghembuskan nafas yang ditahannya. Rakaman masih berjalan. Dia mempunyai bukti, dia mempunyai senjata panas, tetapi apa yang dirasakannya bukan kelegaan, ia adalah rasa bersalah yang menghakis. Berapa kali ini berlaku sebelum ini, dia teringat jururawat 3 bulan lalu yang kehilangan jam tangan perak. Dia teringat gadis muda yang dipecat kerana kononnya telah memecahkan pasu antik warisan keluarga secara sengaja. Makcik Kiah selalu menjadi saksi, penemu, penyelamat harta keluarga. "Saya telah buta," gumam Rashid sambil menyapu tangannya ke wajahnya. "Saya telah membiarkan seekor ular menjaga sarang saya. Di bawah di ruang tamu, suasana masih kekal damai secara rahsia." Siti tidak menyadari badai yang akan datang, masih bermain dengan kembar itu. Rashid dapat membayangkan senyuman mereka. Dia dapat merasakan kehangatan yang mereka pancarkan, walaupun melalui dinding dan lantai yang memisahkannya. Siti sedang membaiki anak-anaknya dengan kasih sayang dan stoking lama, sementara di tingkat atas jentera kebencian mula bergerak untuk menghancurkannya. Rashid berdiri, dia tidak akan turun berlari menjerit. Itu akan terlalu mudah bagi Makcik Kiah. Dia akan menafikan, dia akan berkata dia sedang mencari sesuatu, dia akan mencipta alasan. Tidak. Rashid memerlukan pengkhianatan itu untuk menjadi total. Dia memerlukan Makcik Kiah untuk mendedahkan dirinya, untuk mengucapkan kata-kata itu, untuk menuduh dengan jari. Dia perlu melihat sejauh mana kejahatan manusia boleh pergi apabila ia merasa tidak dapat dihukum. Dia mengancingkan butang jaketnya, membetulkan tali lehernya dan mengamalkan ekspresi paling dingin dan tidak dapat ditebak dari repertoar ahli perniagaannya. Dia akan turun ke pentas, tetapi kali ini dia bukan boneka Makcik Kiah. Dia akan menjadi hakim, juri dan, jika Tuhan menghendaki, algojo moral wanita yang telah meracuni rumahnya. Sementara itu, di ruang tamu, Makcik Kiah masuk. Dia tidak membuat bunyi.
Pada mulanya, dia berdiri di ambang pintu, memerhatikan bagaimana Siti membantu Haziq menyusun 3 blok kayu. Kebahagiaan adegan itu tidak tertahan bagi wanita tua itu. Melihat orang miskin itu mengambil tempat ibu, menerima senyuman pewaris, adalah penghinaan pribadi kepada 40 tahun perkhidmatan ketatnya. Nikmatilah selagi kamu boleh, budak, bisik Makcik Kia kepada dirinya sendiri, membelai poket apronnya yang kosong, di mana sebelum ini kerongsang itu memberat. Musim sejuk telah tiba. Makcik Kia menarik nafas dalam, memenuhi paru-parunya dengan udara untuk jeritan dramatik yang akan memecahkan keharmonian. Sudah tiba masanya untuk bertindak. Jeritan Makcik Kia bukan suara manusia. Ia adalah jeritan camar, yang cedera yang direka untuk memotong udara dan membekukan darah. Encik Rashid. Kesan di ruang tamu adalah serta-merta. Menara blok yang baru sahaja dibina Haziq dengan susah payah runtuh apabila kanak-kanak itu tersentak ganas. Adam, yang ketawa di lantai, mula menangis serta-merta, ketakutan oleh bunyi nyaring itu. Siti, dengan refleks seseorang yang biasa melindungi, melompat ke hadapan, melindungi kedua-dua anak itu dengan tangannya, memandang ke arah pintu dengan mata membulat, menjangka melihat kebakaran atau penceroboh bersenjata, tetapi dia hanya melihat Makcik Kia. Pembantu rumah itu berada di tengah-tengah ruang tamu dengan tangan di kepala, melakonkan serangan saraf yang layak mendapat anugerah akademi. Sudah melampau, sudah berakhir, jerit wanita tua itu, memandang ke siling seolah-olah meminta belas kasihan ilahi. Saya tidak boleh berdiam diri lagi, hati nurani saya tidak mengizinkan saya. Rashid muncul di puncak tangga. Dia menuruni tangga dengan perlahan-lahan yang menyakitkan, dengan wajah kaku. Dia tidak berlari, dia tidak bertanya apa yang berlaku. Dia hanya turun seperti awan ribut yang penuh dengan elektrik statik. Apa maksudnya kekecohan ini, Makcik Kia? Tanya Rashid apabila sampai di anak tangga terakhir. Suaranya rendah, terkawal, tetapi ada ketajaman berbahaya yang Makcik Kia, dalam euforia jahatnya, tidak dapat mengesan. Encik. Makcik Kia berlari ke arahnya, menggenggam tangannya sebagai isyarat memohon. Saya sudah cuba bersabar. Saya sudah cuba memberi peluang kepada orang ini, tetapi ada batasnya. Darah istri Encik menuntut keadilan. Siti berdiri perlahan-lahan dengan Adam memegang kaki kanannya dan Haziq dalam pelukannya. Ketakutan menyempitkan kerongkongnya. Dia tahu dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi dia juga tahu bahwa dalam dunia orang kaya, kebenaran orang miskin kurang nilainya daripada debu. Apa yang Makcik cakapkan? Tanya Siti dengan suara menggigil, tetapi bermaruah. Kamu tahu apa yang saya cakapkan, munafik? Makcik Kia meludahinya, berpaling ke arahnya dengan mata merah menyala. Saya telah perasan sesuatu, Encik. Benda-benda kecil yang hilang, shilling, sudu garpu, tetapi hari ini sudah terlalu jauh. Saya pergi membersihkan meja sisi katil Encik, seperti yang saya lakukan setiap Jumaat, dan kotak baldu biru itu terbuka. Rashid tidak berkedip, dia terus memandang Makcik Kia. Kerongsang rama-rama itu, jerit Makcik Kia meletakkan tangan ke dada. Kerongsang Puan Laura sudah tiada. Dan satu-satunya orang yang telah berkeliaran di tingkat atas semasa Encik bekerja Encik adalah dia. Saya melihatnya naik dengan alasan mencari tuala bersih. Itu adalah pembohongan yang kasar. Siti tidak naik sepanjang hari itu. Dia dilarang memijak tingkat 2, kecuali atas arahan jelas, tetapi tuduhan itu terapung di udara, berat dan toksik. Saya tidak naik, Encik, kata Siti dengan cepat, memandang Rashid di mata. Saya tidak keluar dari ruang tamu ini. Encik ada di atas. Encik tahu saya tidak naik. Rashid tidak menjawab Siti. Dia kekal senyap, membiarkan panik bertambah, membiarkan Makcik Kia berasa selesa. Dia menipu, Makcik Kia bertegas. Mereka seperti tikus, Encik, mereka bergerak dalam bayangan, tetapi kali ini saya menangkapnya. Saya pasti dia tidak sempat mengeluarkannya dari rumah. Dia mesti menyimpannya di barang-barangnya, sedia untuk membawanya pergi sebaik sahaja gilirannya tamat. Saya menuntut kita memeriksa bagnya sekarang demi kenangan Puan. Kembar itu menangis tidak henti-henti, merasakan agresi di persekitaran. Haziq menyembunyikan wajahnya di leher Siti, membasahi seragamnya dengan air mata. Jangan lagi, bisik Siti. Dan air mata, kekecewaan mengalir di pipinya. Encik sudah memeriksa barang-barang saya sekali. Berapa kali lagi, Encik perlu menghina saya. Sebanyak yang perlu sehingga kebenaran muncul. Kata Makcik Kia dan tanpa menunggu izin, dia berlari ke almari koridor di mana beg Siti berada. Rashid mengikutnya dengan langkah perlahan. Siti membawa Haziq dan mengheret Adam di tangan, mengikutinya juga kerana dia tiada pilihan.
Ia adalah perarakan pengebumian menuju ke hukuman sosialnya sendiri. Makcik Kiah mengeluarkan beg itu dengan ganas, membalingnya ke lantai ruang legar. "Buka, Encik," tuntut wanita tua itu. "Buka dan lihat dengan mata Encik sendiri siapa yang Encik bawa masuk ke rumah Encik." Rashid memandang beg itu, kemudian memandang Siti. Pengasuh muda itu pucat, menggigil dari kepala hingga kaki. "Encik, saya bersumpah demi nyawa ibu saya. Saya tidak mempunyai apa-apa," rayu Siti. Suaranya pecah. "Saya hanya mahu menjaga anak-anak. Saya tidak mahu barang kemas Encik. Saya tidak memerlukannya." "Itu yang dikatakan semua pencuri," kata Makcik Kiah. Rashid membongkok. Tangannya yang dijaga rapi menyentuh kanvas lusuh itu. Dia membuka zip perlahan-lahan. Bunyi zip mengoyak kesunyian adalah tidak tertahan. Makcik Kiah membongkok ke hadapan, dengan senyuman ikan jerung menunggu kilauan kemenangan. Rashid memasukkan tangannya, menolak pakaian dan jarinya menggenggam logam dingin dan batu keras itu. Dia mengeluarkannya perlahan-lahan. Kerongsang rama-rama itu berkilau di bawah cahaya lampu ruang legar. Berlian itu berkilauan dengan kesucian yang ironis di tengah-tengah begitu banyak kekotoran moral. "Aha," jerit Makcik Kiah penuh kemenangan, menunjuk dengan jari seolah-olah pedang. "Itu dia. Saya tahu. Pencuri, teruk sungguh, telah mencuri dari orang mati." Siti terkesiap ketakutan. Dia meletakkan tangan ke mulut, melepaskan anak-anak seketika. Dia berundur sehingga terlanggar dinding. "Tidak," gumam Siti menggelengkan kepala dengan mata penuh ketakutan. "Itu bukan milik saya. Saya tidak meletakkannya di sana." Seseorang. Makcik Kiah mengejek. "Siapa? Hantu? Bayi itu? Kamu? Kami menangkap kamu sedang berbuat jahat." Wanita tua itu berpaling ke arah Rashid, menjangka melihat letusan kemarahan, menjangka melihat dia menghalau gadis itu, menjangka arahan untuk memanggil polis. "Encik," panggil pihak berkuasa. "Kesah Makcik Kiah, biar mereka bawa dia bergari, biar dia belajar bahwa keluarga tidak boleh dimain-mainkan." Rashid berdiri tegak memegang kerongsang itu tinggi-tinggi. Dia memandangnya di bawah cahaya, memutarkannya. Kemudian dia menurunkan tangannya dan memandang Siti. Dia melihat ketakutan mutlak di wajahnya. Kemusnahan seseorang yang tahu bahwa kebenaran tidak penting apabila bukti telah direka. Dia melihat anak-anaknya menangis di kakinya, memeluk kakinya seolah-olah mereka mangsa kapal karam yang berpegang pada tiang kapal. Dan kemudian Rashid memalingkan kepalanya perlahan-lahan ke arah Makcik Kiah. Senyuman wanita tua itu goyah seketika. Ada sesuatu pada pandangan Rashid yang tidak kena, tiada kemarahan yang tidak terkawal. Terdapat ketenangan yang membeku, kegelapan yang dalam dan menakutkan. "Kamu betul, Makcik Kiah," kata Rashid. Suaranya bergema di ruang legar marmar. "Keluarga saya tidak boleh dimain-mainkan." "Betul, Encik. Sebab itu Encik mesti beritahu saya satu perkara." Rashid memotongnya, melangkah ke arah pembantu rumah itu, menceroboh ruang pribadinya. "Bagaimana kamu tahu ia berada di dasar beg itu, di bawah stoking?" Makcik Kiah berkedip gelisah. Saya sangka pencuri selalu menyembunyikan barang di bahagian bawah." "Itu naluri, Encik." "Naluri," ulang Rashid sambil merasakan perkataan itu dengan jijik. "Naluri yang pelik, kerana dari tempat kamu berdiri, mustahil untuk melihat dasar beg itu sebelum saya mengeluarkan tangan. Udara di dalam bilik berubah. Perangkap Makcik Kiah telah tertutup, tetapi dia masih tidak menyadari bahwa kakinya yang terperangkap dalam perangkap itu." "Encik, apa yang Encik maksudkan?" tanya Makcik Kiah. Suaranya kehilangan kekuatan. "Buktinya ada di sana. Dia mencurinya." "Buktinya ada di sana." "Ya," kata Rashid sambil menggenggam kerongsang itu di tangannya. "Tetapi kebenaran adalah sesuatu yang jauh lebih rumit. Bukan begitu?" Siti memerhatikan adegan itu dengan keliru, dengan jantung berdebar-debar. Mengapa dia tidak menjerit padanya? Mengapa dia memandang Makcik Kiah dengan intensiti pemangsa itu? "Siti," kata Rashid tanpa mengalihkan pandangan dari wanita tua itu, "ambil anak-anak, bawa mereka ke bilik mereka, tutup pintu dan tutup telinga mereka." "Encik saya." Siti cuba bercakap. "Lakukanlah," perintah Rashid, dan kali ini dia menjerit, tetapi bukan dengan kemarahan kepadanya, tetapi dengan desakan perlindungan. Siti yang menggigil mengangkat Hazik dan mengambil Adam di tangan, berlari ke tingkat atas, melarikan diri dari mimpi ngeri itu. Apabila bunyi tapak kaki anak-anak hilang dan bunyi klik pintu bilik ditutup kedengaran, Rashid tinggal sendirian dengan Makcik Kiah di ruang legar. Kesunyian adalah mutlak. Makcik Kiah melangkah ke belakang, merasakan ketakutan sebenar, buat kali pertama. Encik menakutkan saya."
Kita patut panggil polis dan selesaikan ini. Oh, jangan risau, Makcik Kia, kata Rashid sambil mengeluarkan telefon bimbitnya dari poket dengan tangan bebas. Kita akan selesaikan ini, tetapi saya tidak akan memanggil polis lagi. Mula-mula saya mahu menunjukkan kepada kamu sebuah film yang sangat menarik yang baru saya rakam. Rashid membuka kunci telepon. Jarinya bergerak di skrin mencari file yang disambungkan ke awan keselamatan. Film? Tanya Makcik Kia dengan suara lemah. Rashid memusingkan skrin telepon ke arahnya. Lihat, bisiknya. Di skrin kecil dan terang itu kelihatan koridor perkhidmatan dalam hitam putih. Kelihatan seorang wanita tua berseragam kelabu memandang ke kiri dan kanan. Kelihatan bagaimana dia mengeluarkan kerongsang berkilauan dari poketnya. Kelihatan bagaimana dia membuka beg itu. Wajah Makcik Kia berubah. Topeng pembantu rumah yang setia cair menampakkan ketakutan telanjang seorang penjenayah yang terbongkar. Lututnya bergesel. Encik, saya boleh jelaskan. Dia tergagap sambil berundur ke arah pintu. Tiada apa-apa yang perlu dijelaskan, kata Rashid sambil melangkah ke arahnya tanpa henti. Apa yang perlu diputuskan sekarang adalah sama ada kamu akan keluar dari rumah ini berjalan kaki atau dalam kereta peronda. Klimaks telah tiba, tetapi bukan seperti yang Makcik Kia tulis. Keadilan ilahi baru sahaja masuk ke ruang legar dan memakai sut dan tali leher. Telepon itu terus memainkan video itu berulang kali, menunjukkan pengkhianatan dalam hitam dan putih. Makcik Kia memandang skrin itu seolah-olah ia adalah cermin yang memantulkan jiwanya yang busuk dan buat kali pertama dalam beberapa dekad, dia tidak mempunyai jawaban cepat, tiada pembohongan tajam, tiada alasan soleh. 40 tahun, bisik wanita tua itu, suaranya menggigil. Bukan kerana penyesalan, tetapi kerana kemarahan yang tidak berdaya. Saya telah memberikan 40 tahun hidup saya kepada keluarga ini. Saya telah membersihkan kotoran mereka. Saya telah menyimpan rahsia mereka. Dan encik akan memecat saya kerana sekeping logam, kerana barang murah. Rashid menyimpan teleponnya ke dalam poket perlahan-lahan. Ketenangan yang dirasakannya adalah menakutkan, bahkan untuk dirinya sendiri. Ia adalah ketenangan seseorang yang telah terselamat dari kapal karam dan melihat pantai. Saya tidak memecat kamu kerana logam itu, Makcik Kia, kata Rashid. Melangkah ke arah pintu utama dan membukanya luas-luas. Udara malam masuk ke ruang legar yang dingin dan bersih. Saya memecat kamu kerana kamu cuba menghancurkan seorang yang tidak bersalah untuk memberi makan ego kamu. Saya memecat kamu kerana kamu mengubah tempo berkabung saya menjadi diktator. Saya memecat kamu kerana dengan cuba melindungi rumah saya, kamu mengubahnya menjadi penjara. Makcik Kia menegakkan badannya. Jika dia akan jatuh, dia tidak akan jatuh melutut. Wajahnya mengeras, kembali kepada topeng penghinaan bangsawan yang telah dikopi dari bekas majikannya. Saya melakukan apa yang saya lakukan demi kebaikan keturunan ini, dia meludah, merapikan apronnya dengan tangan marah. Gadis itu, orang biasa itu, dia akan merosakkan anak-anak itu, akan menjadikan mereka lemah, lembut, seperti dia. Encik fikir encik telah menang, Encik Rashid, tetapi encik tinggal sendirian dengan kekacauan. Apabila anak-anak itu membesar dan tidak tahu bagaimana untuk berkelakuan dalam masyarakat, encik akan teringat saya. Saya lebih suka mereka bahagia daripada menjadi sopan seperti kamu, jawab Rashid, menunjuk ke kegelapan jalan. Keluar, kamu ada 10 menit untuk mengeluarkan barang-barang kamu dari harta saya. Jika dalam 11 menit kamu masih di sini, saya akan panggil polis dan menunjukkan video itu kepada mereka. Dan percayalah, hakim tidak suka pencuri barang kemas, walau setua manapun. Makcik Kia mendengus jijik. Dia berjalan ke pintu, kasutnya yang tapak keras bergema buat kali terakhir di marmar yang begitu banyak digilapnya. Apabila sampai di ambang pintu, dia berhenti dan berpaling. Matanya adalah 2 kolam kepahitan. Puan Laura tidak akan pernah membenarkan ini. Dia melontarkan panah beracun terakhirnya. Rashid merasakan pukulan itu, tetapi kali ini dia tidak berdarah. Puan Laura, kata Rashid dengan suara tegas, akan memecat sesiapa sahaja yang membuat anak-anaknya menangis. Selamat tinggal, Makcik Kia. Wanita tua itu keluar ke malam tanpa menoleh ke belakang. Rashid menutup pintu. Bunyi dentuman kuat selak pintu bergema di seluruh rumah, bunyi yang muktamad. Kesunyian yang mengikuti bukan kesunyian yang menekan seperti sebelum ini. Ia adalah kesunyian kosong, ruang yang lapang. Bayangan itu telah pergi, tetapi krisis belum berakhir. Di tingkat atas, kerosakan sudah berlaku. Rashid naik tangga, kakinya terasa berat. Setiap anak tangga adalah tuduhan. Dia telah membenarkan itu berlaku. Dia telah menjadi bersubahat secara tidak langsung.
Dia sampai di koridor tingkat 2. Pintu bilik anak-anak tertutup. Dari dalam tidak kedengaran tangisan histeria, tetapi sesuatu yang jauh lebih memilukan, bisikan lembut menggigil. Rashid melekatkan telinganya ke kayu. "Tidurlah sayang, tidurlah Intan," Siti bernyanyi. Suaranya serak kerana tangisan yang ditahan. Tidak sepadan kerana ketakutan, tetapi dia terus bernyanyi. Bahkan pada saat dia percaya dia akan ditangkap, bahawa dia akan kehilangan reputasinya dan kebebasannya, keutamaannya masih menenangkan Adam dan Haziq. Rashid menyandar dahinya ke pintu. Dia merasakan kesakitan tajam di dada, begitu tajam sehingga dia terpaksa menutup mata. Itulah sarkas yang dia hina. Kesetiaan yang sengit itu adalah apa yang dia sebut sebagai kurang profesionalisme. Dia berasa seperti lelaki paling miskin di dunia. Dia memulas tombol perlahan-lahan. Ia terkunci. Siti telah mengunci pintu, mengurung diri dari raksasa yang dia sangka datang untuk menangkapnya. "Siti," panggilnya. Suaranya serak, tidak dapat dikenali. "Siti, buka, tolong." Nyanyian berhenti secara tiba-tiba. Kedengaran suara tersedu-sedu dan bunyi seseorang bergerak untuk melindungi sesuatu. "Jangan masuk," dia merayu dari seberang dengan suara panik. "Tolong Encik, jangan biarkan polis masuk ke sini. Jangan di hadapan mereka, saya akan keluar. Saya menyerah diri. Tapi jangan takutkan anak-anak. Permintaan itu menghancurkan jiwanya." Dia sedang merundingkan penangkapannya sendiri untuk melindungi kepolosan anak-anaknya. "Tiada polis, Siti," kata Rashid meletakkan tangan rata di pintu. "Makcik Kiah sudah pergi, sudah berakhir. Buka pintu." Saya perlu kamu melihat sesuatu." Terdapat kesunyian yang panjang, tegang. Rashid dapat mendengar pernafasannya yang tercungap-cungap di seberang. Akhirnya selak berbunyi. Pintu terbuka beberapa sentimeter. Siti menjenguk wajahnya. Matanya bengkak dan merah, solekan comot, rambut kusut. Dia memegang Haziq di satu lengan seperti perisai dan Adam memegang kakinya, bersembunyi di belakang skirtnya. Dia memandangnya dengan ketakutan, menjangka perangkap, menjangka gari. Rashid tidak menolak pintu. Dia kekal di koridor menghormati ruangnya dengan tangan terbuka dan kosong untuk menunjukkan bahawa dia tidak membawa apa-apa selain rasa malunya sendiri. "Dia sudah pergi," ulangnya. "Saya memecatnya." Siti berkedip keliru, memeluk bayi itu lebih erat. "Dia dipecat, tapi kerongsang itu," dia kata, "dia yang meletakkannya di sana." Rashid mengeluarkan teleponnya lagi. "Saya ada rakaman. Saya melihat semuanya." Siti memandang telepon itu. Kemudian Rashid, bahunya yang tegang seperti tali biola, kendur. Kelegaan itu begitu fizikal, sehingga dia terpaksa bersandar di bingkai pintu agar tidak jatuh. Haziq merasakan bahaya telah berlalu, menyandarkan kepalanya di bahunya dan menghela nafas. "Kalau begitu, saya tidak akan masuk penjara?" tanyanya dengan kepolosan yang tidak tertahan bagi Rashid. "Tidak," kata Rashid menggelengkan kepala, menelan gumpalan di kerongkongnya. "Satu-satunya orang yang patut dihakimi di rumah ini adalah saya kerana meragui kamu." Siti membuka pintu sepenuhnya, membenarkan Rashid masuk ke dalam bilik tidur kanak-kanak itu. Bilik itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu tidur berbentuk bintang. Ada mainan di lantai, tetapi ia tidak terasa bersepah, ia terasa hidup. Rashid masuk merasakan dirinya seperti penceroboh di rumahnya sendiri. Siti berjalan ke katil bayi dan meletakkan Haziq dengan kelembutan yang tidak terhingga. Kanak-kanak itu, letih kerana drama hari itu, segera meringkuk. Adam, yang masih terjaga, memandang bapanya dengan curiga dari belakang kaki pengasuh itu. "Maafkan saya Encik," kata Siti sambil mengelap air mata dengan belakang tangannya. "Saya sangat takut. Ibu saya bergantung kepada saya. Jika saya dipenjara, dia akan mati." Rashid duduk di kerusi rendah, salah satu kerusi kecil untuk membaca buku cerita yang tidak pernah digunakannya. Dia berada pada paras Adam. "Siti," kata Rashid, memandang tangannya yang bersilang. "Jangan minta maaf kepada saya. Jangan sekali-kali minta maaf kepada saya lagi." Rashid mengangkat pandangan. Matanya biasanya dingin dan analitis, kini basah. "Saya melihat video rompakan itu." "Ya, tetapi kemudian saya terus menonton lagi." Siti menegang sedikit. "Lagi? Saya menyemak rakaman minggu lalu. Pada hari-hari saya pergi dan kamu fikir kamu sendirian," akui Rashid. Siti menundukkan kepala malu. "Encik, saya tahu kami menari di dapur, dan saya membiarkan Adam makan ais krim di permaidani. Saya membersihkannya. Saya bersumpah." "Saya tidak melihat kesan kotoran, Siti." Rashid memotongnya dengan suara lembut. "Saya melihat anak-anak saya." Rashid mengeluarkan tabletnya yang dibawanya dari pejabat dan menghidupkannya.
Cahaya kebiruan menerangi wajahnya yang letih. Dia mencari fail dan menekan main. Dia memusingkan skrin agar Siti dapat melihatnya. Ia adalah rakaman dari 2 hari lalu. Dalam image itu, Siti sedang duduk di lantai ruang tamu dengan buku besar terbuka. Adam dan Haziq duduk di sisinya, terpegun. Siti bukan sahaja membaca, dia berlakon. Dia membuat suara, dia menjadi raksasa dan putri. Tetapi apa yang Rashid tunjukkan bukan Siti, tetapi anak-anak. Lihat Adam, kata Rashid menunjuk skrin. Lihat bagaimana dia memandang kamu. Dalam video itu Adam memandang Siti dengan penuh kasih sayang, meniru gerak isyaratnya, ketawa sebelum dia menghabiskan jenaka itu. Dan Haziq, kanak-kanak yang kononnya tidak boleh bergerak, coba memanjat belakang Siti untuk melihat buku itu dengan lebih baik, menggunakan kekuatan dan koordinasi yang dikatakan oleh dokter dia tidak miliki. Saya tidak tahu Adam tahu bertepuk tangan, bisik Rashid dengan suara serak. Saya melihatnya dalam video, dia belajar bertepuk tangan Selasa lalu bersama kamu. Saya terlepas. Dia beralih ke video seterusnya. Ia adalah adegan makan. Siti sedang membuat kapal terbang dengan sudu. Anak-anak makan sayur tanpa membantah, ketawa. Saya tidak tahu Haziq suka brokoli, sambung Rashid. Dan air mata tunggal mengalir di pipinya. Dengan saya dia meludahkannya, dengan kamu dia memakannya sambil ketawa. Rashid mematikan tablet dan meletakkannya di lantai. Dia menutup mukanya dengan tangan, dinding ais itu pecah sepenuhnya. Ahli jutawan itu, lelaki besi itu, mula menangis. Tangisan senyap, dalam, yang menggoncang bahunya. Saya pikir saya memberi mereka segalanya, Rashid terseduh. Rumah terbaik, pakaian terbaik, dokter terbaik, dan kamu datang dengan sarung tangan getah dan stoking lama dan memberi mereka satu-satunya yang saya tidak dapat berikan kepada mereka. Kehidupan. Siti terpaku. Dia tidak pernah melihat lelaki seperti itu, begitu berkuasa, runtuh begitu. Naluri yang membuatnya menjaga anak-anak diaktifkan terhadap si bapa. Dia mendekat perlahan-lahan, ragu-ragu. Encik-encik menyayangi mereka, katanya lembut. Itu yang penting. Cinta boleh dipelajari sama seperti Haziq belajar berjalan. Hanya perlu hilang rasa takut untuk duduk di lantai. Rashid mengangkat wajahnya yang merah dan basah. Dia memandang Adam, yang mendekat ingin tahu apabila melihat bapaknya menangis. Kanak-kanak itu, dengan empati murni zaman kanak-kanak, menghulurkan tangan kecilnya dan menyentuh lutut Rashid. Ayah, sakit, kata Adam. Itu adalah pukulan ke hati. Ya, Adam, ayah sangat sakit di sini, kata Rashid sambil menyentuh dadanya. Tanpa berpikir, Rashid melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sejak pengebumian istrinya. Dia meluncur dari kerusi dan duduk di lantai, di atas permaidani, pada paras yang sama dengan anaknya dan pengasuh itu. Dia tidak peduli jika seluar sut RM15.000-nya berkedut. Dia tidak peduli tentang maruah. Dia menghulurkan tangan ke arah Adam. Kanak-kanak itu ragu-ragu seketika memandang Siti. Dia mengangguk dengan senyuman hangat, memberinya izin. Adam berjalan ke arah bapaknya dan membiarkan dirinya dipeluk. Rashid menenggelamkan wajahnya di rambut anaknya, menghidu bau syampu bayi dan kepolosan. Siti, kata Rashid dari lantai tanpa melepaskan kanak-kanak itu. Saya tidak mahu kamu bekerja untuk saya. Siti merasakan kesejukan yang tiba-tiba. Selepas semua ini dia dipecat. Encik, saya tidak mahu kamu menjadi pekerja saya, Rashid membetulkan sambil mengangkat pandangan. Matanya tidak lagi mempunyai halangan. Saya mahu kamu menjadi sebahagian daripada keluarga ini. Saya mahu kamu mengajar saya bukan untuk membersihkan atau mengemas. Saya mahu kamu mengajar saya bagaimana menjadi bapa yang mereka lihat dalam diri kamu. Rashid menghulurkan tangan ke arahnya. Ia bukan isyarat romantis, ia adalah isyarat hormat yang mendalam dari sama taraf, perjanjian darah. Tinggallah, tolong, bukan untuk gaji. Saya akan menggandakan gaji kamu. Saya akan beri apa sahaja yang kamu mahu. Tinggallah untuk mengajar saya bermain. Siti memandang tangan Rashid. Dia memandang Adam yang memeluknya. Dia memandang Haziq yang tidur di katil bayi. Dia faham bahwa pertempuran telah berakhir. Kedinginan rumah agam itu mulai hilang. Siti tersenyum, dan kali ini senyuman yang tenang, tanpa rasa takut. Saya akan tinggal, encik, katanya, sambil mengambil tangan Rashid, tetapi dengan satu syarat. Syarat apa sahaja, katanya cepat. Esok encik pakai stoking anak patung itu. Saya akan menjadi penonton. Rashid ketawa. Ketawa yang nyata, sedikit berkarat, tetapi tulen, yang kedengaran pelik di bilik yang terbiasa dengan kesunyian itu. Setuju, katanya. Dan pada masa itu, di bawah cahaya malap lampu bintang, dengan bapa kaya di lantai dan pengasuh miskin berdiri,
kekayaan sebenar rumah itu dimeterai. Ia bukan di peti besi, ia di atas permaidani. Pagi berikutnya tidak menjelang seperti biasa di rumah Agam itu. Biasanya matahari masuk melalui tingkap kalis peluru menerangi zarah debu dalam kesunyian kuburan. Tetapi hari ini matahari kelihatan masuk dengan izin untuk menyentuh segala-galanya. Encik Rashid turun ke dapur pada pukul 8 tepat, seperti yang ditetapkan oleh jam biologinya. Namun, buat kali pertama dalam 5 tahun, dia tidak memakai sut biru gelap potongan Itali maupun tali leher sutra yang diikat ketat di leher seperti tali elegan. Dia memakai seluar sukan kelabu dan baju ti putih kapas, pakaian yang dia selamatkan dari dasar laci yang terlupakan, sisa-sisa zaman di mana dia juga tahu apa itu hari Ahad yang malas. Apabila masuk ke dapur, bau yang tercium bukan bau kopi yang pahit yang selalu Makcik Kia hidangkan kepadanya dalam kesunyian. Ia berbau vanila, susu panas, dan roti bakar. Siti berada di sana membelakanginya bersenandung melodi lembut sambil menggerakkan kuali. Adam berada di kerusi tingginya dengan wajahnya komod dengan puri buah-buahan, memukul dulang dengan sudu plastik. Apabila melihat bapanya, kanak-kanak itu berhenti. Ada keraguan seketika, refleks yang dikondisikan oleh bulan-bulan kedinginan. Tetapi Rashid bukannya mengabaikannya atau meminta senyap, melakukan sesuatu yang mengubah suasana bilik itu. Dia mengenyitkan mata. "Selamat pagi, juara," kata Rashid mendekati kerusi tinggi. Adam mengeluarkan gelak kecil gugup dan kembali memukul meja, kali ini dengan semangat. Siti berpaling terkejut dengan gaya tidak formal majikannya. "Selamat pagi, Encik Rashid," katanya sambil mengelap tangannya di apron. Matanya masih mempunyai sedikit kesan bengkak dari tangisan malam sebelumnya. Tetapi pandangannya jelas dan tenang. "Saya tidak tahu Encik akan turun seawal ini. Kopi hampir siap." "Saya tidak mahu kopi, Siti," jawabnya. "Duduk di salah satu kerusi dapur, bukan di hujung meja makan formal. Hari ini saya mahu apa yang mereka makan." Siti tersenyum. Senyuman yang menerangi dapur lebih daripada lampu halogen. "Bubur pisang dengan biskut?" tanyanya geli hati. "Jika itu yang memberi tenaga untuk mengikuti rentak dua orang ini, kalau begitu ya, bubur," kata Rashid mengambil sudu yang Adam hulurkan kepadanya. Sarapan itu menandakan berakhirnya satu era dan bermulanya era lain. Tiada mesyuarat perniagaan, tiada panggilan ke Dubai. Rashid menghabiskan pagi itu dengan belajar dan ia adalah pelajaran paling sukar dalam hidupnya. Dia mendapati bahwa menguruskan syarikat multinasional adalah permainan kanak-kanak berbanding menukar lampin anak yang bergerak atau meyakinkan Haziq agar tidak memasukkan kepingan Lego ke dalam hidungnya. Pada pertengahan pagi, loceng pintu utama berbunyi. Bunyi dentuman kuat bergema di dalam rumah. Rashid menegang. Siti, yang berada di lantai membantu Haziq meregangkan kakinya, mengangkat pandangan dengan ketakutan. "Mesti dia," bisik Siti. "Makcik Kia telah mengancam untuk kembali mengambil barang-barang selebihnya." Rashid berdiri. Posturnya berubah. Bapa yang suka bermain itu hilang seketika dan kembali menjadi lelaki besi. Tetapi kali ini besi itu adalah perisai untuk keluarganya. "Tinggallah di sini," perintahnya lembut. "Saya akan uruskannya." Rashid berjalan ke pintu masuk. Apabila membuka pintu, dia tidak menemui Makcik Kia, tetapi seorang penghantar dengan sebuah kotak, dan di belakangnya, di kaki 5, sebuah kereta peronda yang datang untuk mengambil keterangan berhubung aduan cubaan rompakan yang Makcik Kia, dalam khayal balas dendamnya, cuba buat terhadap Siti pada pagi yang sama, mendakwa pemecatan itu tidak sah. Keberanian wanita tua itu tiada batasnya. Walaupun di luar rumah dia cuba terus memanipulasi realiti. Rashid keluar ke anjung. Pegawai polis mendekat dengan buku nota di tangan. "Selamat pagi, Encik. Kami ada aduan daripada seorang bernama Makcik Kia M. Dia kata pekerja Encik menyerangnya secara lisan dan mencuri daripadanya." Rashid mengangkat tangan menghentikan pegawai itu dengan isyarat kuasa mutlak. "Pegawai," kata Rashid dengan suara tenang. "Makcik Kia telah dipecat semalam kerana pencurian berterusan dan fitnah. Saya ada rakaman keselamatan berdefinisi tinggi yang menunjukkan bagaimana dia sendiri mencuri barang kemas dari peti besi saya untuk memerangkap pengasuh itu. Jika dia ingin meneruskan dengan aduan palsu itu, saya dengan senang hati akan menyerahkan kepada kamu sekarang juga pen drive, dengan bukti agar kamu boleh meneruskan penangkapannya serta-merta kerana aduan palsu dan rompakan rumah." Pegawai itu berhenti, menurunkan buku notanya dan mengubah nada. "Saya faham, Encik. Jika ada bukti video, situasinya berubah secara drastik. Saya akan bercakap dengan puan itu untuk memujuknya." "Buat lebih dari itu," kata Rashid, mendekat selangkah dengan pandangan dingin. "Beritahu dia bahawa
Jika dia sekali lagi menyebut nama keluarga saya atau mendekati kurang dari 500 meter dari rumah ini, dia yang akan berakhir di penjara dan tidak akan ada jaminan untuk mengeluarkannya. Kereta peronda itu pergi. Bayangan Makcik Kia hilang sepenuhnya, bukan dengan sihir, tetapi dengan ketegasan seorang bapa yang tidak lagi menyerahkan perlindungan rumahnya. Apabila kembali ke ruang tamu, Rashid membawa sesuatu yang lebih penting daripada kemenangan undang-undang. Dia membawa sampul surat yang telah disediakannya di pejabatnya pada waktu awal pagi. Dia menemui Siti duduk di sofa dengan Haziq tidur di ribanya. Image itu begitu damai sehingga Rashid takut untuk memecahkannya. Dia duduk di hadapannya di meja kopi, mengabaikan peraturan etika. "Siti," katanya perlahan. Dia membuka matanya dengan waspada. "Semuanya baik, Encik. Semuanya sempurna." Makcik Kia tidak akan mengganggu lagi. Kelegaan di wajah Siti ketara. Dia menghela nafas dalam, membelai belakang anak yang tidur itu. "Tetapi kita perlu bercakap tentang perniagaan." "Kita," sambung Rashid meletakkan sampul surat di atas meja. Siti memandang sampul surat putih itu. Ketakutan kembali ke matanya. Ia adalah kontrak kerahasiaan, peraturan baru yang ketat. "Encik, saya berjanji saya akan mematuhi semua yang kita bincangkan malam tadi." "Stalking itu, permainan itu. Bukalah," dia memotongnya. Siti mengambil sampul surat itu dengan berhati-hati coba untuk tidak membangunkan Haziq. Dia mengeluarkan kertas itu. Ia bukan cek pemecatan, ia adalah kontrak pekerjaan baru. Matanya mengimbas barisan dan terbelia apabila sampai ke angka gaji dan klausa terakhir. "Encik, ini terlalu banyak. Ia 3 kali ganda dari apa yang saya dapat." Dan di sini ia mengatakan. Siti membaca dengan suara menggigil. Perlindungan perubatan penuh untuk pekerja dan ahli keluarga terdekat peringkat pertama. Rashid mengangguk memandang tangannya yang bersilang. "Kamu beritahu saya ibu kamu sakit, dia bergantung kepada kamu. Saya menyiasat sedikit malam tadi. Saya tahu rawatan untuk keadaannya mahal dan penjagaan kesehatan awam mempunyai senarai menunggu berbulan-bulan." "Ya, Encik, dia sudah menunggu 6 bulan untuk pembedahan pinggul." "Tidak lagi," kata Rashid mengangkat pandangan dan memandangnya di mata dengan keamatan manusia. "Saya sudah bercakap dengan Dr. Arifin, ketua traumatologi di hospital besar. Mereka menunggunya pada hari Isnin, semuanya dibayar." Siti meletakkan tangan ke mulutnya, air mata membuak tanpa amaran. Dia tidak menangis kerana wang. Dia menangis kerana seseorang telah melihat kesakitan tidak kelihatan beliau. Dia menangis kerana lelaki yang kelihatan seperti robot 24 jam yang lalu baru sahaja menyelamatkan nyawa ibunya. "Mengapa?" tanyanya dengan suara lemah. "Mengapa Encik lakukan ini untuk saya? Saya hanyalah pengasuh." "Tidak," Rashid membetulkan dengan tegas. "Kamu adalah wanita yang mengajar anak saya berjalan apabila saya tidak mempercayainya. Kamu adalah orang yang mengembalikan tawa ke rumah ini apabila saya hanya membawa kesunyian. Menyelamatkan ibu kamu adalah yang paling sedikit yang dapat saya lakukan untuk berterima kasih kerana menyelamatkan anak-anak saya dan diri saya." Siti tidak dapat menahan diri. Dengan Haziq masih dalam pelukannya, dia membongkok ke hadapan dan mengambil tangan Rashid. Dia tidak menciumnya, dia hanya menggenggamnya kuat, menyampaikan rasa syukur yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. "Terima kasih," bisiknya. "Terima kasih, Encik Rashid." "Panggil saya Rashid," katanya sambil membalas genggamannya. Hanya Rashid. Epilog. 6 bulan kemudian, salji turun dengan lembut di taman, meliputi rumput yang terawat sempurna dengan selimut putih. Tetapi di dalam rumah iklimnya tropika. Ruang tamu, yang sebelum ini kelihatan seperti ruang legar hotel mewah, telah mengalami transformasi radikal. Sofa kulit berwarna krim masih ada di sana, tetapi kini ditutupi dengan selimut berwarna-warni terang dan kusyen tidak sepadan. Di sudut, di mana sebelum ini terdapat arca abstrak logam dingin, kini terdapat timbunan kusyen yang berfungsi sebagai kubu, dan di tengah-tengah permaidani, ahli jutawan itu tidak dapat dikenali. Rashid terbaring telentang, memakai seluar jin yang lusuh di lutut. Di tangan kanannya dia memegang stoking biru dengan mata butang dijahit tangan. Di tangan kirinya pula stoking merah dengan bulu kuning meniru rambut. "Perhatian, warga kampung Permaidani," jerit Rashid dengan suara palsu dan garau, membuat stoking biru itu bercakap. "Raksasa geli akan datang." 2 puting beliung kecil meluru keluar dari belakang sofa. Adam dan Haziq, yang kini berusia 1,5 tahun dan berlari dengan kestabilan yang mengagumkan, melancarkan serangan. "Ayah, ayah," jerit mereka ketawa terbahak-bahak, menerkamnya tanpa belas kasihan.
Haziq, kanak-kanak yang sepatutnya tidak berjalan, berlari paling laju di antara mereka berdua, kakinya kuat, pergerakannya yakin. Dia melompat ke atas perut bapanya, ketawa histeria sambil Rashid menyerangnya dengan encik stocking. Siti memerhatikan adegan itu dari bingkai pintu dapur dengan secawan teh panas di tangannya. Dia tidak lagi memakai seragam jururawat biru dan sarung tangan getah. Dia memakai pakaian yang selesa, seluar jin dan baju sejuk bulu. Dia masih bekerja di sana, tetapi peranannya telah berubah. Dia bukan lagi pekerja yang tidak kelihatan. Dia adalah makcik, orang kepercayaan, rakan kongsi dalam membesarkan anak-anak. Rashid terperangkap di bawah berat kasih sayang anak-anaknya, memalingkan kepala dan melihat Siti memerhati mereka. "Tolong," jeritnya secara dramatik, menghulurkan tangan ke arahnya. "Siti, selamatkan saya. Mereka sedang melahap saya." Siti ketawa, meletakkan cawan di atas meja kecil dan mendekat perlahan-lahan. "Maaf, Rashid," katanya dengan senyuman nakal. Dalam rimba ruang tamu, yang terkuatlah yang bertahan. Dan bukannya membantunya, Siti juga melompat ke lantai, menyertai pertempuran gelitik. Keempat-empat mereka berguling di atas permaidani mahal, satu jisim lengan, kaki dan tawa yang tidak dapat dibezakan. Pada masa itu, jika seseorang mengambil gambar, mereka tidak akan dapat membezakan siapa pemilik rumah agam itu dan siapa pekerjanya. Mereka hanya akan melihat sebuah keluarga yang aneh, yang ditampal dengan kepingan yang patah, yang telah disatukan dengan pelekat terkuat di dunia, masa yang dihabiskan di lantai. Kamera perlahan-lahan menjauh keluar melalui tingkap besar, menunjukkan rumah yang diterangi di tengah malam musim sejuk. Ia bukan lagi rumah yang paling senyap dan elegan di kejiranan itu. Ia adalah yang paling bising dan, tanpa ragu, yang paling kaya. Rashid telah mempelajari pelajaran terakhir. Seorang lelaki bukanlah jutawan kerana apa yang dia ada di bank, tetapi kerana berapa kali anak-anaknya berlari ke arahnya apabila dia melangkah masuk ke pintu. Dan semasa dia memeluk Haziq dan Adam, merasakan jantung mereka berdegup di dadanya, Rashid tahu bahawa dia akhirnya telah benar-benar pulang. Tamat. Tentu, ini adalah penceritaan semula, kisah yang ditetapkan di Malaysia, mengekalkan plot dan panjang asal.